A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah. Hujan turun, ya. Mudah-mudahan teruslah turun dengan rahmat dan juga manfaat, ya, saiban nafi'ah insya-Allah. Dan sampai kita kepada bahagian yang terakhir daripada Seminar Muslim 2014 pada petang ini. Dan sebelum itu saya ada dua perkara yang saya nak kongsikan. Yang pertamanya, masa saya menjenguk ke kedai gerai di belakang sana, buku-buku yang saya cadangkan tadi ada dijual, ya, di belakang sana dalam terjemahan Indonesia yang baik. Seperti bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada kat belakang. Kemudian buku Introduction kepada Syariah oleh Prof. Hashim Kamali tadi, Membumikan Syariah, juga ada di belakang, saya nampak tadi. Dan juga buku Al-Quran oleh Profesor Angel Maxson, ya, yang saya sebutkan tadi, juga ada terjemahannya di belakang. Dan beberapa karya yang lain lah. So ambillah peluang untuk, kalau rasa ada within budget ke dan nak mencari bahan bacaan ke, saya rasa banyaklah yang ada kat belakang tu yang boleh dimanfaatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah seorang daripada peserta yang hadir ke seminar kita ini adalah classmate saya tadi, dan dia sekarang ni ke lapangan terbang untuk balik ke Kota Baru kerana isterinya sudah masuk dalam wad bersalin, ya. Dah tunggu masa lah nak bersalin, dah bersedia dah. Jadi dia maklumkan pada saya tadilah, anak sulung, anak pertama kan, ya. Orang muda kenang lah zaman dulu. So sama-samalah kita doakan, ya, supaya selamat melahirkan anak dengan sempurna, dan seterusnya diberikan kesihatan dan kesejahteraan pada ibu, anak dan semua sekali lah, insyaAllah. Baik, kita melangsungkan perbincangan kita. Saya duduk sekejap lah, ya, sementara nak bernafas ini, nanti saya bangun balik. Kita pergi kepada ilmu yang keempat yang disarankan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi untuk dijadikan sebagai ilmu yang kita bagi effort untuk menguasainya. Ya. Walau bagaimanapun, ada sedikit saya cuba respon kepada satu dua soalan yang saya terima di SMS ni. Apakah pendapat Ustaz dengan keadaan semasa kini yang masyarakat lebih gemar kepada pendakwah luar negara dari dalam negara? Ya, ini satu persoalan jugalah. Ia boleh dibaca dengan neutral, ia boleh dibaca dalam keadaan geram, kan, ya? Ia boleh dibaca dalam keadaan sarkastik, kan, ya? Tapi ia adalah satu fenomena, bukanlah direka-reka. Termasuk juga dalam daripada aspek penganjuran, ya, penceramah ni, macam saya ni tak ada apa-apa lah, kopak-kopak tepi jalan je lah, kan, ya. Tapi kawan-kawan saya yang terkenal-terkenal, alim-alim kabir besar ni, juga kami berkongsi mereka berkongsi dengan saya dalam perbualan simbang-simbang kami tentang diskriminasi yang dilakukan oleh pihak penganjur, ya. Apabila ada international conference ke, kalau penceramah tempatan dijemput, layanan pun double standard lah. Bukan minta layanan elok ke apa, tidak, tapi nanti kita sampai pun nampak tak nampak, dia biar, ya. Maknanya semua tertumpu kepada meraihkan orang hebat yang datang daripada luar negara ni. Dan sebagai manusia biasa, saya boleh katakan ramai jugalah penceramah tempatan yang serik dan tidak mahu digandingkan dalam mana-mana program dengan penceramah-penceramah hebat daripada luar negara. Bukan kerana penceramah tersebut, sebab penceramah tersebut sebahagiannya kita ada personal contact dengan sebahagian daripada mereka, tetapi sikap pihak penganjur, ya, yang mendiskriminasi tu tak masuk lagi lah bahagian bab yang sensitif tu. Ya, bahagian yang sensitif tu lagi jauh lah beza dia. Lebih kurang macam dekat universiti jugalah. Kalau pensyarah tempatan, kena ikutlah grade-grade semua tu, kan, ya. Kena ikut tangga-tangga gaji. Kalau konsultan daripada luar, penceramah daripada luar ni 10 kali ganda. Istilahnya begitulah. Sedangkan akhirnya kadang-kadang lebih kurang sama saja, ya, apa yang dibentangkan. Jadi kita haraplah supaya benda ni diperbaiki daripada aspek penganjuran. Tetapi dari segi masyarakat, bagi saya no comment on this issue, sebab
supply and demand. Ya, it depends on individual preferences. Sudah pasti kalau dia suka dengan penceramah daripada luar, adalah kelebihan penceramah luar itu yang menjadikan dia begitu. Penjelasan lebih jelas, dia berceramah dalam bahasa Inggeris dan dia lebih selesa mendengar lecture dalam bahasa Inggeris. Kenapa pula saya yang lecture bukan dalam bahasa Inggeris ni boleh nak terasa hati pula kan ya? Maknanya begitulah sifatnya. Jadi bahagian tu saya no comment. Setiap orang, asalkan orang yang dia minat tu ialah orang berilmu. Dalam negara, luar negara, jambang besar ke jambang kecil ke, pakai jubah ke, pakai jaket ke, cakap orang putih, cakap Arab ke, kejarlah orang-orang yang berilmu, dapatkan ilmu-ilmu mereka. Tapi kalau kejar orang popular yang tidak berilmu, yang huru-hara ke apa, bukan atas asas ilmu, yang tu boleh diperkatakan. Ya, itu dan kita telah pun memperkatakannya, insya-Allah. Jadi sikitlah yang tu saya respon. Yang seterusnya, ada yang kata macam mana ya? Ada orang kata nikah Nabi itu satu sunnah yang wajar diikuti. Oh, ni sunnah yang tak boleh wajar diikuti. Tak ada Nabi dah yang nak dinikahi ya. Tapi bernikah kot. Ya, bernikah itu adalah satu sunnah Nabi yang wajar diikuti ya. Nikah Nabi tak ada dah, Nabi tak ada dah. Nak nikah dengan Nabi macam mana kan ya? Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga pernah menceraikan isterinya. Adakah itu pun sunnah? Bagaimanakah wujud pahala pada perkara yang Allah tidak suka? So tajuk ni bukan tajuk seminar ni kan ya? Tapi bolehlah jawab sikit ya. Ibadah bukan hanya terjadi pada benda yang kita suka, pada perkahwinan, tetapi ibadah juga wujud di dalam penceraian. Dan Allah SWT memberi ganjaran bukan atas asas penceraian itu Allah tidak suka, tetapi penceraian itu adakah ia dilakukan mengikut syariat Allah ataupun tidak mengikut syariat Allah SWT. Para ulama fiqh membahagikan talak kepada dua jenis talak, iaitu talak sunni dan yang keduanya bukan talak syiah. Talak sunni versus talak bid'i. Talak bid'ah. Talak bid'ah ialah talak yang dibuat tak ikut syariat. Contoh talak yang dibuat tak ikut syariat ialah mentalakkan isteri ketika isteri mengandung. Itu membebankan isteri kerana dia punya iddah dia akan jadi lebih panjang daripada yang sepatutnya. Ya, dia punya calculation dia akan rumit. Itu yang pertama. Keduanya, mentalakkan isteri dengan talak yang tidak betul. Contohnya, membanyakkan bilangan talak. Bila dikatakan dalam Islam, talak ada 3 talak, bukan maknanya 3 tu nak pakai satu-satu ke, nak pakai 3 terus ke, nak pakai 2 satu ke. Bukan yang itu. Maksud 3 tu 3 kali boleh terjadinya talak. Tapi kalau ada orang kata, saya ceraikan awak dengan talak sebab mood saya okey sikit, talak 2. Bukan 3. Tapi sebab saya marah dengan awak, talak 3. Katalah begitu. There is no such thing as talak 1 ke 2 ke 3. Yang ada ialah saya mentalakkan awak kali pertama, saya mentalakkan awak, selepas rujuk balik apa, talak kedua, kemudian talak sekali lagi, maka talak yang ke-3 habis. Bukannya dipilih ya, nak satu talak, kalau marah sikit satu talak, ya, 2 sebab kenapa kita bercerai, 2 talak, ya. Kalau dah geram sangat, saya talak awak sebanyak bintang di langit, ya, katalah macam tu. Kalau orang buat talak macam tu, nama dia talak bid'i, talak cara bid'ah, sebab tak dibuat. Ya, talak yang tidak sunnah. Dan talak yang tidak sunnah ini, ulama berbeza pendapat. Ada ulama kata cerai talak 1000 langsung tak jatuh, sebab tak sah kaedah talaknya tu. Tetapi sebahagian ulama kata bila dia mentalakkan isteri, walaupun caranya salah, tapi dia sudah memaksudkan talak tersebut, maka ambil default dia, iaitu jatuh 1. Manakala ada sebahagian yang oleh kerana dia kata cerai talak 2, jatuh talak 3 lah. Dan akhirnya pihak mahkamah syariah akan buat keputusan lah, nak pilih pendapat yang mana untuk digazetkan sebagai peraturan standard pada mengendalikan kes-kes penceraian, yang saya tidak arif lah dari segi prosedur mahkamah kan. Jadi maknanya dalam talak juga ada dosa dan pahala. Orang yang mentalakkan isterinya untuk memudaratkan, berdosa. Orang yang talak dengan cara yang tidak betul seperti yang diajarkan oleh sunnah, talak itu talak bid'ah, Allah murka, tambah lagi murka. Ya, dan orang yang mentalakkan isterinya dengan cara yang baik mengikut sunnah, maka talak itu adalah talak yang ada pahala kerana ia dilakukan
dengan cara yang mengikut sunnah Nabi SAW. So kata dalam Islam akhirnya sedawa kan, sedawa pun, batuk, bersin pun ada dosa pahala kan, kentut pun ada dosa pahala. Kentut seorang-seorang okey tak apalah kan, tapi kalau kentut sampai pening kepala orang keliling, adalah dosa menyakiti orang kiri kanan. Ya, wallahu alam. Terus kepada bahagian yang kritikal ni, kita berpindah kepada ilmu yang keempat yang dibicarakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iaitulah apa yang dinamakan sebagai as-saqafah al-insaniyah, iaitulah ilmu-ilmu kemanusiaan. Ilmu-ilmu kemanusiaan yang dimaksudkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ialah 6 jenis ilmu yang berada di bawah kategori berkenaan. Iaitulah yang pertamanya ilmu nafs, dalam istilah asalnya ya, ilmu nafs iaitu ilmu jiwa, ilmu psikologi. Kat rumah saya ada buku tahun 50-an, tajuk dia ilmu jiwa. Dalam bahasa Jawi lah, dalam tulisan Jawi, psikologi yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu ijtima', ya, iaitu sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Ilmu yang ketiga yang Syekh Al-Qaradawi maksudkan ialah ilmu al-iqtisad, ekonomi. Ya. Kemudian yang keempatnya ialah ilmu al-falsafah, ilmu falsafah. Yang seterusnya adalah ilmu al-akhlaq. Ilmu al-akhlaq, saya pun tulis akhlak, tapi yang dimaksudkan akhlak itu ialah ethics. Ya, iaitu satu daripada cabang falsafah. Ya, ethics. Kita tengoklah sikit lagi. Dan yang seterusnya ialah ilmu sejarah. Dan oleh kerana ilmu sejarah ini besar, banyak, memakan masa yang panjang, maka Syekh Al-Qaradawi mengasingkannya dalam satu bab yang kita dah sentuh pada pagi tadi. Yang tinggalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Basically, Syekh Al-Qaradawi menekankan bahawa umat Islam sebagai seorang pendakwah, Islam yang dia sampaikan itu, Islamnya datang daripada Allah. Maka Islamnya itu bersifat Rabbani. Tetapi Islam yang datang daripada Allah itu nak disampaikan, dia punya receiver dia ialah manusia, yang karakternya adalah karakter insani, kemanusiaan. Justru para pendakwah tidak cukup sekadar memahami apakah kehendak Allah yang bersifat Rabbani itu, tetapi pendakwah juga dianjurkan supaya memahami subjek dakwah dia, sasaran dakwah dia, iaitulah kemanusiaan manusia yang didakwah itu. Dan untuk memahami manusia, ada beberapa cabang ilmu yang membantu kita memahami manusia, sama ada manusia secara individu ataupun manusia secara kolektif, ya, secara berkumpulan. Baik, kenapa penting untuk belajar tentang manusia ini? Syekh Yusuf Al-Qaradawi meletakkan ilmu ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam, keturunan Adam, para manusia. Dan Allah lanjutkan dengan menyebut, ya, wahamalnahum fil barri wal bahr, dan kami gerakkan mereka, ya, mereka itu di daratan dan juga di lautan. Warazaqnahum minat thayyibat, dan kami rezekikan juga kepada Bani Adam itu kebaikan-kebaikan. Wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia lebih daripada darjat makhluk-makhluk lain yang kami cipta. Basically ayat ini menjelaskan betapa mulianya penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha sempurna. Allah ciptakan kita pula sebagai sebaik-baik ciptaan, dan secara perbandingannya pula dengan ciptaan-ciptaan yang lain, kita adalah yang paling tinggi kedudukannya. Istilahnya, kita adalah khalifah. Semua benda lain yang Allah SWT ciptakan di alam ini adalah untuk berbakti kepada kita, dan kita ditugaskan untuk berbakti kepada Allah dan memakmurkan kehidupan ini. So basically ayat ini adalah dalil paling penting bagi umat Islam untuk secara agamanya
menyanggah falsafah vegetarian. Kalau orang nak jadi vegetarian kerana kesihatan, it's okay. Tapi kalau nak jadi vegetarian dengan alasan makan haiwan adalah bersifat tidak rahmah, ya, telah menyeksa haiwan, kerana awak makan kambing itu, ada kambing betina yang telah menjadi janda. Awak tak kesian ke? Ya. Ada anak kambing yang telah menjadi yatim. Katalah contoh, emosional betul rasa tu. Ya, basically Islam dia tak macam itulah. Allah ciptakan kambing, Allah ciptakan segala makhluk yang ada kat dunia ni adalah untuk kegunaan manusia. Semuanya adalah untuk berbakti, membantu manusia mencapai kualiti hidup yang baik. Tetapi letak syarat lah. You nak makan kambing? Boleh. Tapi hendaklah disembelih dengan nama Allah. Anda tidak boleh merampas nyawa makhluk bernyawa yang diberikan nyawa oleh Allah, melainkan dengan nama Allah. Maka perlu sembelih dengan bismillah. Dan di sisi Allah Ta'ala, kita tak tahulah. Tapi mungkin haiwan itu dalam tarbiyah mereka kita mesti berjuang agar akhirnya kita mati dengan lafaz bismillah. Dan mungkin menjadi kebanggaan bagi kambing-kambing untuk dimakan oleh para ustaz. Katalah contohnya kan ya. Maknanya poinnya ialah paksi kehidupan kita ialah manusia. So begitu unik manusia, sudah tentulah manusia ini ada knowledge yang diperlukan supaya kita boleh belajar tentang manusia. Malangnya, kalau boleh dikatakan malangnya, ilmu yang mengkaji manusia ini dalam dunia kita hari ini umumnya adalah ilmu yang disebut sebagai human science ataupun humanities dengan sedikit perbezaan konotasi, ataupun social sciences. Yang ketiga-tiga istilah saya sebutkan tadi adalah istilah moden. Istilah yang merujuk kepada disiplin ilmu yang muncul di negara Eropah dalam ketamadunannya. Dari manakah munculnya ilmu-ilmu ini? Apabila agama gagal menjelaskan kebenaran, kerana agamanya bersifat indoktrinasi, dogmatik, ya, taklid buta, gereja telah menyalahgunakan kuasanya pada zaman-zaman gelap semua. Ringkasan cerita, masyarakat buang agama. Bila mereka buang agama, mereka tetap memerlukan satu asas lain untuk define apa yang betul, apa yang salah. Selama ni agamalah yang buat kerja tu. Agama tukang bagi tahu yang ni betul. Macam mana tu betul? Agama kata betul? Maksud dia macam tu. Saya teringat tentang kisah bagaimana Sifu Nasir masuk Islam. Ya, Sifu Nasir seorang pendakwah, ya, tokoh pendakwah Perak baru-baru ini. Sifu Nasir cerita masa dia kerjaya dia sebagai juara break dance dekat satu disko kat Ipoh. Jadi saya kata, oh, inilah penyanyi disko dekat disko yang saya istighfar lalu masa sekolah dulu kan, ya. Rupanya ini dia punya break dance penyanyi dia kan. So, dia balik daripada disko, dia jumpa seorang makcik lah, nyonya, tengah duduk dekat tangga bawah hotel. Dia tanya pada nyonya tu, ya, buat apa ni? Lebih kurang lah, nyonya tu kata, tunggu suami kat atas. Ya, maksud tunggu suami kat atas tu, suaminya tengah mengadakan hubungan dengan seorang pelacur di atas, dan isterinya tunggu suami selesai kat bawah pada masa itu. Jadi Sifu Nasir kata, pada masa itu dia sangat tak boleh terima kejadian tersebut. Dia nak cakap, ini salah. Tetapi tiba-tiba dia tertanya, salah dari segi apa? Dia tidak ada asas untuk meletakkan salahnya itu apa dia. Dan tiba-tibalah pada masa itunya dia mula rasa kosong. Dirinya tidak ada pendirian. Tidak ada neraca untuk menilai betul dan salah. Dan di situlah bermula ceritanya, kemudian dia akhirnya memeluk Islam. Jadi poin saya ialah, bila masyarakat Eropah buang gereja, buang agama, mereka mencari cara lain untuk mentakrifkan apa yang benar, apa yang batil. Lalu mereka bertemu dengan bekalan yang diberikan oleh Tuhan yang sangat berharga, yang terabai selama ini, iaitulah akal fikiran. Akal boleh menimbang antara betul dan salah. Ya, I think therefore I am. Ya, masa itulah
ya, apa ergitogesum apa tak saya tak reti nak sebutnya, Randy Card kan ya, sebut tentang benda tu. Baik, berfikir. Bila mereka berfikir, perkara pertama yang difikirkan oleh masyarakat Eropah di era Renaissance pada masa tersebut ialah mereka berfikir tentang alam. Ya, tengok bulan, matahari, bintang, falsafah Aristotle, tentang isu metafizik, ya, sebenarnya yang bergeraknya siapa, alam ini falaknya macam mana, semua tu mereka observation mereka, dan mereka telah membentuk satu sistem sains pada menjelaskan kebenaran. Mula-mula mereka mengkaji alam sampai satu peringkat mereka cuba menggunakan kaedah empirikal tersebut yang mengkaji alam tadi untuk mengkaji manusia. Maka bila mereka mengkaji manusia, lahirlah sains kemanusiaan. Keluarlah ilmu-ilmu tadi. Secara ringkasnya boleh saya katakan, sains kemanusiaan ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang muncul dan berkembang dalam suasana yang tidak bertuhan. Sebab asasnya ialah zaman itu, zaman orang Eropah tidak beragama, ya, meninggalkan agama. Mereka tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya, tapi mereka meninggalkan agama. Golongan seperti Einstein, ya, dan sebagainya yang seumpama dengannya pada masa tersebut, mereka ini adalah golongan yang diistilahkan kemudiannya sebagai deists, ya, deist yang menganut fahaman yang kita istilahkan sebagai deism. Ya, deist ni makna dia Tuhan, deity, ya. So deism ni maknanya orang yang bertuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Problem sikit. Sebab untuk mentakrifkan Tuhan tu macam mana, itulah agama. So bila dah buang agama, mereka yakin Tuhan ada, tapi mereka tak boleh nak define agama, tak boleh nak communicate dengan Tuhan tersebut kerana tak ada agama sebagai medium dia. Maka pada masa itu orang-orang Eropah menggelarkan alam ini sebagai nature dengan huruf besar N, capital N. Represent nature ini sebagai satu yang begitu besar, sistem dia basically untuk sebagai gantian kepada idea mereka tentang Tuhan. Baik, tak apalah itu. Benda saya cakap ni. Okey, kita pergi. Oleh kerana itu, Syekh Yusuf Al-Qaradawi bagi tahu secara mudahnya, walaupun ilmu ini muncul di Barat, walaupun ilmu ini muncul di Eropah, walaupun ilmu ini asasnya adalah merupakan replacement kepada agama, tapi jangan sepikan diri daripada mempelajarinya. Sebab ada ilmu pengetahuan yang sangat penting. Kita tunjukkan sikit ke depan. Cuma Syekh Qaradawi memberikan beberapa peringatan untuk renungan kita bersama. Yang pertama, kata Syekh Qaradawi, ilmu-ilmu di dalam sains kemanusiaan ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang terikat dengan pelbagai tafsiran dan sekolah pemikiran, school of thought. So you have to alert yourself bahawa bila kita belajar tentang psikologi, maka bila kita belajar tentang psikologi itu, idea-idea tentang satu-satu perkara datangnya daripada, katalah, Freud. Freud itu mewakili aliran pemikiran yang bagaimana. So kita kenalah ada sedikit alertness tentang benda tersebut. Adalah saya rasa kat depan ni pakar-pakar psikologi apa semua kan, semua ada ni. Lebih kurang itulah, tak nak panjang, tunjuk pandai pula nanti. Yang keduanya, satu benda yang agak menarik, kata Syekh Qaradawi, semasa kita belajar ilmu-ilmu Islam, saqafah Islamiah, antara cabaran yang wujud ialah kita berhadapan dengan Israiliyat. Tetapi bila kita belajar sains sosial, human science, kita akan bertemu dengan neo-Israiliyat. Nah, ya, neo-Israiliyat itu saya punya terjemahan lah. Terjemahan dalam ni saya tak sempat tengok. Tapi istilah asal Syekh Qaradawi pakai ialah Al-Israiliyat Al-Jadidah. Israiliyat baru. Israiliyat baru dalam arti kata, dalam ilmu sains sosial itu ada pendapat-pendapat yang begitu dominan, yang disandarkan kepada tokoh-tokoh yang penting, yang mereka itu ramai di kalangannya adalah terdiri daripada orang-orang Yahudi. Ya, Freud ke Max Weber ke apa semua, nanti nak tengok nama-nama kat depan ni. Maka idea-idea mereka itu adalah idea-idea yang datang daripada mereka, yang mereka itu adalah orang Yahudi. Maka ini adalah merupakan satu bentuk neo-Israel. Salah ke?
Tak, bukan Surgawi kata salah. Tak semestinya salah. Dia tidak salah semata-mata kerana dia datang daripada Yahudi. Tapi dah namanya Yahudi, adalah extra cautious yang kita kena ingat dan juga kita perlu melihatnya secara objektif. Okey. Yang ketiga, ilmu sains sosial ini adalah merupakan ilmu yang sangat dinamik, tidak statik dan berbalik kepada subjek utamanya manusia. Ya, ilmunya dinamik sebab dia deal dengan manusia. Macam orang tanya saya, "Ustaz, hari tu nampak besar, lepas tu dah kurus, lepas tu dah besar balik." Jawapan saya, benda hidup. Membesar, mengecil, membesar, mengecil. Jadi, sains sosial ni, dulu cakap lain, sekarang ni lain pula pentakrifan dia. Dah benda hidup, ya, manusia. So, interpretasi dia ada perkembangan. Dia bukan ilmu yang fix, statik macam tu. Ya. Dan yang terakhir, perbezaan pandangan hidup mempengaruhi penerimaan dan penolakan terhadap kaedah pembuktiannya. Alam semula jadi ini, kata saya lah, alam semula jadi ini, kata seorang ni, alam semula jadi ini, nature ini, saya pula kata, alam ciptaan Allah ini, terma yang sangat basic itu menatijahkan output yang sangat berbeza. So, pandangan hidup saya sebagai seorang Muslim dengan pandangan hidup si fulan yang tidak beragama Islam terhadap satu-satu pendapat dalam social science sangat berbeza. In other words, selama kita belajar sains sosial, kita mestilah peka dengan identiti kita sebagai seorang Muslim, supaya ada filtering proses yang berlaku. Filtering ni bukan kerjanya suspicious saja, bukan macam tu. Tapi you conscious, you analyse, okay, ada yang tak kena ni. Maka itu salah satu daripada sebabnya mengapa semasa saya pergi ke Turki tahun lepas, ramai pelajar Malaysia yang belajar di Turki. Ramai itu taklah seramai Mesir, Jordan ya. Mesir, Jordan tu ribuan kan. Ramai ni maksud saya dalam 20 orang. Ramai lah tu, daripada tak ada jadi 20 kan. Pelajar-pelajar Malaysia yang belajar dekat Turki ni, ramai di kalangan mereka yang belajar di bawah sains sosial. Termasuklah almarhumnya sahabat saya Ahmad Ammar tu, belajar sejarah. Dia belajar sejarah, sejarahnya itu adalah di bawah social science. Kemudian seorang lagi pelajar belajar sosiologi, ya, degree dalam sosiologi di Marmara University. Seorang lagi belajar international relationship di Fatih University, juga di bawah social science. Jadi semasa saya berbual dengan Ahmad Ammar, sikit je lah perbualan, sangat sikit, ya. Dalam perbualan tersebut, basically antara yang saya boleh recall, Ammar menimbulkan kerisauan dia tentang persoalan yang Syed Sukhadawi timbulkan tadi, iaitu dia dan saya, kami saling melihat diri kami sebagai pelajar sejarah. Saya belajar di peringkat masters, umur masuk 40. Dia pula belajar sejarah undergraduate di Turki, fresh SPM. Ya, maksud dia itu perbezaan dia. Kelemahan saya ialah dah tua bangka baru nak buat masters. Ya. Maka macam-macam lah, dengan anak menangis lah, popek semua. First degree pula syariah. Maka bila saya masuk ke UIA first attempt untuk buat masters dalam sejarah, saya kena ambil 5 subjek prerequisite tambahan. Ya, semasa buat masters dekat UIA, tak habis lah masa tu. Lebihnya Ammar dan rakan-rakan dia ialah mereka daripada first degree lagi dah masuk dalam sejarah. Belajar pula dalam bahasa Turki. Saya memanglah rasa cemburu dan happy. Ya, cemburu sebab alah, dulu tak ada pula peluang macam ni. Kalau lah zaman-zaman saya dulu belajar kat Jordan, adalah beasiswa kerajaan Turki keluarkan, saya rasa hilang guyup dah. Terus saya tinggalkan Jordan, pergi ke Turki. Sebab memang ke Turki je kerja je. Ya, ada kelas tak pergi sebab pergi Turki. Menghadiri seminar di Turki, ponting kelas. Ya, tapi report balik lah pada lecturer kan. Adalah sekali dua macam tu. Jadi Ammar kata, dia risau sebab dia rasa apa yang dia belajar, first year, yang dia belajar ialah sejarah Eropah, falsafahnya, teori-teori dalam Renaissance, apa semua, fundamental kepada aspek teologi ke apa semua yang ada benda-benda tu semua tu, yang ism semua tu, itulah yang dia belajar sebagai pelajar sejarah tahun 1.
Jadi dia kata, saya sebagai seorang Muslim, saya tahu bahawa benda-benda ini agama kita mempunyai pandangan dan nilai yang berbeza. Tapi saya tidak pasti macam mana nak menyaringnya. Dan bila dia sebut begitu, saya reply pada dia, saya kata itu dari satu sudut walaupun saya buat master dah tua, tapi kegembiraan saya, rasa leganya sedikit sebab saya punya first degree ialah dalam syariah. Dan sebenarnya bukan syariah pun, first degree-nya Bachelor of Syariah, tapi kalau saya study balik subjek yang saya ambil, sebenarnya saya usuluddin. Saya ialah usuluddin, tapi sebab zaman saya tidak ada pengkhususan fiqh wa usul dan usuluddin. Dia keluar segedabak macam tu je, Bachelor of Syariah. Tapi subjek-subjek elektif yang saya ambil kebanyakan adalah usuluddin. Jadi usuluddin ni dia banyak bincang tentang konsep, teori, hal-hal yang bersangkutan dengan dasar-dasar disiplin-disiplin. Jadi bila saya belajar social science, saya belajar sejarah Eropah, saya belajar tentang bagaimanakah Barat perceive tentang satu-satu benda, Ibn Rushd dengan Al-Ghazali membahaskan tentang soal falsafah, kitab tahaput falsafah apa semua benda tu. Serba sedikitnya saya sudah boleh menapis. Okey, ini tidak kena ni dengan Islam. Dalam Islam sisi pandangnya lain. Serba sedikit yang pernah belajar dulu. So adalah boleh tapis. Tapi beliau tidak ada yang itu. Fresh daripada SPM terus masuk social science. Itu beliau. Kita ada lagi pelajar di Canada, kita ada lagi pelajar dekat UK, pelajar dekat US yang kerajaan hantar first degree buat social science. Dalam keadaan asas Islamnya ialah SPM. Dan tuan-tuan boleh evaluate sendiri setakat mana tahap SPM kita untuk menjadi pendinding dalam menilai dan mengkritik teori-teori Barat, Eropah yang datang ni. Bukan kerja yang mudah. Maka saya pun tak ada jawapan yang pantas. Saya kata macam itulah, balik Malaysia nanti, datang rumah, anda bagi pada hantar beberapa buah buku dan juga artikel untuk sebagai discussion lah benda ni. Itulah yang tak jadinya, dia meninggal dunia, tak sempat datang ke rumah saya dan tak dapat benda tu. Tapi itulah yang reminded by Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ilmu ni penting, tetapi kita perlu mengambilnya macam kita makan ikan buntal. Macam mana makan ikan buntal? Katanya ikan buntal ni sedap, tapi dia beracun. Kena pandai buang racun dia supaya dapat dinikmati sang ikan buntal tersebut. Jadi sains sosial ni penting, banyak faedah, walau bagaimanapun ia beracun. Kena pandai buang racun. Jadi kita agak risau jugalah yang muda-muda ni belajar social science boleh jadi celaru sedikit. Baik, so apa penyelesaian dia? Masya Allah, saya rasa sangat teruja dengan nasihat Syekh Al-Qaradawi apabila Syekh Al-Qaradawi kata, oleh kerana benda ni macam ni, banyak masalah, complicated, susah, berkaitan dengan falsafah dan sebagainya, maka hendaklah, apa dia kata? Yang pertama, tak apalah, saya rumuskan semua tu, maksudnya terkandung dalam ayat Al-Quran berkenaan. Firman Allah SWT dalam surah Fatir, petikan pendek saja, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak mampu untuk memberikan khabaran kepada kamu tentang satu-satu benda sebagus perkhabaran yang diungkapkan oleh pakarnya. Ayat ini maksud asalnya khabir itu Allah SWT. Tapi Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengambilnya pada maksud, if you want to understand philosophy, listen to the man of philosophy. Kalau nak faham psikologi, dengar saranan-saranan yang dikeluarkan oleh pakar psikologi. Maknanya Syekh Al-Qaradawi memaklumkan, nak faham psikologi jangan ikut saya. Saya bukan pakar psikologi. Saya cuma bagi tahu psikologi penting. Awak nak belajar psikologi, dengar nasihat pakar psikologi. Itu maksud nasihat Syekh Al-Qaradawi. Respect specialist dalam bidang-bidang tersebut. Bagi saya ini adalah merupakan satu nasihat yang sangat humble. Nasihat yang berpijak di bumi yang nyata dan tidak menunjukkan sikap nak memandai-mandai. Syekh Al-Qaradawi arif tentang pentingnya psikologi, tapi dia bukan pakar psikologi. Dia bukan pakar sosiologi. Dia bukan pakar dalam falsafah. So listen to the specialist. Itu point dia yang diletakkan di sini. Namun dalam masa yang sama, roh Islam yang hidup di dalam diri
serta iltizam dengan amalan. It means that you belajar falsafah, roh Islam mesti sangat dominan. Saya agak risau memikirkan macam benda risau bila nak bahagia ni macam benda risau. Susah hati fikir anak-anak muda sekarang ni suka baca buku yang hebat-hebat ni. Bila baca buku-buku orang putih hebat-hebat, falsafah-falsafah ni, dia orang cakap pun kita dah start tak faham dah. Dia punya jargon-jargon dia apa semualah. Sampai pada satu peringkat dia mengikut legacy pakcik-pakcik dia yang grad-grad tahun 60-an, 70-an ni, yang belajar falsafah benda ni, yang tak solat. Itu point saya lah bahasa mudahnya. Tak semayang. Humble man, nice person, discussing about philosophy Islam, bla bla semua, tak solat. Saya tak boleh nak point lah seorang siapa, tapi tahu, I know that group ada. Dan sudah tentulah ada relation, ada kaitan dengan kita, yang kita tahu trend itu wujud. Yang belajar dekat UK tahun 70-an, awal 80-an, even in 60s, yang orang-orang filosofi-filosofi ni tak solat. Tak solat tu very intellectual, dia punya argument. Jangan kata tak solat, masya-Allah apa ni, kapiak ke kata. Tak. Maybe my Islam is better than yours. Yang tak semayang tu. Dia sampai satu peringkat semayang ni macam layman. Kampung sikitlah. Tidak high profile. Ketika orang sudah berfalsafah di langit, maka bila kita encourage anak-anak muda untuk baca falsafah, always remember, you are a Muslim. Nothing can go beyond Rasulullah SAW teaching. Rasulullah teaching. Falsafah yang paling tinggi ialah otak paling pandai letak atas tanah, sujud depan Tuhan. That's the highest level of philosophy. Tapi kalau you punya falsafah menyebabkan you semakin menongkat ke langit, tapi masih lagi kentut busuk, anda menanggung keaiban di dunia dan di akhirat. So Syekh Qaradawi kata, masa belajar benda-benda ni, always remain Muslim. Itu yang kita letakkanlah. Okey. Jadi apakah ilmu-ilmu falsafah yang nak dipelajari? Ada banyak, macam tak cukup masa, tapi kita cubalah tengok ya. Antara ilmu yang kita kena belajar ialah ilmu psikologi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak memaksudkan pendakwah belajar psikologi yang falsafah tu, yang sampai kepada Freud punya discussion tentang manusia sebenarnya macam mana apabila dia mencari-cari susu ibunya, nalurinya itu ialah naluri apa? Adakah naluri kehaiwanan? Adakah naluri itu adalah asas-asas libidonya? Ataupun macam mana? Tak adalah sampai ke situ. Nak bincang tentang mechanism of dream, mekanisme untuk memahami mimpi, tak adalah sampai macam itu. Bukannya itu. Yang Syekh Yusuf Qaradawi maksudkan dengan psikologi untuk manfaat dakwah ialah psikologi yang berbentuk aplikasi. Walaupun saya macam berat sikit mulut nak sebutlah, tapi lebih kurangnya kita kata popular psychology. Popular psychology sekarang ni lah kita belajar tentang psikologi. Katalah contohnya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Oleh John Gray. Benda-benda yang macam tu cuba untuk tengok sikit dan manfaatkan hasil-hasil kajian yang berasaskan kepada numerical. Ada statistik, ada survey yang dibuat untuk menunjukkan lelaki dan perempuan ada perbezaan pada pendekatan mereka. Benda-benda macam tu cuba dimanfaatkan, dan saya rasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi banyak mengambil manfaat daripada buku Dale Carnegie. How to Win Friends and Influence People. Sebab kebanyakan contoh yang beliau bagi dalam aspek psikologi ialah contoh yang disebut oleh Dale Carnegie dalam buku beliau. Dan bagi saya, this is quite unique untuk seorang seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi membaca buku Dale Carnegie pada tahun 1975. Sebab kertas kerja ni dibentangkan 1976 kan. Jadi saya andaikanlah mana tahun 75, 74 Syekh Yusuf Al-Qaradawi baca buku Dale Carnegie dan menganalisanya. Bagi saya dia agak advance lah pada masa tersebut. Sebab itu dia memberikan saranan ini. Jadi dia memberikan beberapa saranan. Saya tak adalah nak ni tuan-tuan puan baca pun, insya-Allah boleh grab dia punya point. Saya nak pergi pada
di sini, antaranya Syekh Qaradawi kata, apabila kita belajar psikologi, kita akan dapat memahami nas dengan lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau saya cakap mungkin biasa sikit lah, tapi kalau orang nas cakap macam ni, this is quite unique. Orang yang memang orang Quran Sunnah, tapi dia kata belajar psikologi dan you will understand the text better. Wah, this is quite unique lah bagi saya lah. Ya. Contohnya, dia bawa ayat yang terpampang di hadapan, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, misalnya dalam firman Allah SWT, Qul innama a'idhukum biwahidah, ya, an taqumu lillah masna wa furada thumma tatafakaru. Kata Allah SWT dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku memperingatkan kamu tentang satu sahaja, ya, tentang satu perkara, tentang tauhid, kebenaran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kamu itu antaqumu lillah, kamu itu bangkit membela Allah, mencari kebenaran dalam keadaan masna wa furada, summa tafakkaru, dalam keadaan kamu itu berdua ataupun seorang diri, lalu kamu memikirkannya. Maksudnya daripada ayat ini, kita dituntut untuk menggunakan akal fikiran yang diberikan oleh Allah untuk mencapai kebenaran. Sebab itu, bila dikatakan seruan kepada Al-Quran dan Sunnah, seruan kepada Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya bukan seruan menghafal dan memahaminya secara literal, tetapi seruan para pendakwah, kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya, mari berfikir dalam agama dalam kerangka Quran dan Sunnah. So, berfikir ialah satu alat yang sangat penting untuk menjadikan manusia terhubung dengan Allah Ta'ala. Kita, Quran, Allah, yang menghubungkannya adalah proses berfikir. Tetapi, ayat ini menegaskan sesuatu yang dibuktikan juga oleh psikologi, bahawa manusia hanya boleh berfikir dalam kapasiti dirinya sebagai individu. Dalam amal jama'i buka puasa jama'i boleh. Ya, nak buat apa ni, kerja kemasyarakatan jama'i boleh. Tapi berfikir kena fardi. Berfikir kena dalam kapasiti individu. Orang tak boleh berfikir secara berjemaah. Sebab itu, salah satu daripada kegagalan gerakan-gerakan Islam ialah atas nama wahdatul fikir, dia menyekat proses berfikir ahli-ahlinya dalam kaderisasi dan menyelaraskan supaya semua orang faham satu pahaman sahaja, dan itu menghilangkan dinamika dakwah, ya, menghilangkan kebolehan sebuah gerakan untuk berfungsi. Ayat ini kata kena berfikir. Macam mana nak fikir? Sorang-sorang. Maknanya dalam masyarakat kita, bila kita menggerakkan proses membina kader dalam dakwah, tarbiyah kita mengarahkan, menghala kepada manusia berjamaah untuk menjayakan dakwah. Tetapi individual enhancement tidak boleh diabaikan. Jemaah kena cari jalan untuk bangunkan individualiti setiap orangnya itu, dan bukannya melarutkan mereka. Istilah masa saya awal-awal ikut usrah dulu, tanda kita ini taat ialah kita mesti meleburkan diri dalam acuan jemaah supaya boleh dibentuk seperti yang sepatutnya. Ya, masa tu, ya Allah, ada bantahan tu, pasrahkanlah. Ya, pasrahkan. Rupanya tak betul. Bukan macam tu caranya. Caranya ialah individu-individu itu perlu dibangunkan. Maksudnya, semua orang mesti berfikir. Ada orang tanya saya, masa saya bentang benda ni beberapa bulan lepas, dia kata, macam mana saya nak amalkan ayat ini? Sebab kalau saya amalkan ayat ini, saya berfikir, fikiran saya mungkin bertentangan dengan fikiran pemimpin saya. Maka bagaimanakah? Itulah istilah pakai wahdatul fikir, intimak dan wala. Ya, istilah yang timbul dalam sebuah, katalah dalam sebuah kumpulan Islam, jemaah dakwah kumpulan Islam. Maknanya, macam mana saya nak berfikir kalau fikiran saya bertentangan dengan ketua?
Kalau saya fikir apa yang saya fikir, tapi ketua saya fikir yang lain, di manakah letaknya walak saya? Untuk jawab dia. Saya suka soalan itu ditanya sebab ia memang perlu diselesaikan. Dalam masa yang sama, saya agak sedih juga soalan itu muncul kerana tak sepatutnya masalah itu terjadi. Yang dimaksudkan dengan disiplin dalam amal jama'i ialah sebelum kita bermesyuarat, kita nak buat mesyuarat untuk buat satu keputusan. Sebelum kita buat mesyuarat, ahli-ahli mesyuarat mestilah terdiri daripada orang-orang yang berfikir. Kalau ahli mesyuarat orang yang tak berfikir, buat apa buat mesyuarat? Semua datang tunggu makan. Apa pendapat? Oh, setuju. Okey. Apa? Tak tercapai. Mesyuarat itu Islam, syura. Tapi untuk syura terjadi, syura itu mesti dibentuk oleh individu-individu yang berfikir. Maka dalam proses tarbiyah, ahli-ahli, orang-orang anak-anak muda ni mesti menjadi manusia yang boleh berfikir. Bawa fikirannya ke dalam mesyuarat, bincang dan cari keputusan bersama. Bila keputusan bersama telah dicapai bersama, keputusan bersama itulah yang kena didokong. Tapi saya ada pendapat saya sendiri. Itu yang melanggar amal jama'i. Iaitu melanggar keputusan yang kamu sendiri juga sebahagian daripadanya. Dan saya rasa bila guna jargon-jargon Islamik tadi tu, kita rasa macam dia asing, tapi ia common practice. Kat pejabat pun macam tu juga. Mesyuarat di pejabat, kita buat mesyuarat, semua yang datang mesyuarat mestilah datang dengan idea. Tak kalau datang tak tahu, saya pasrah je lah, saya ikut cakap ketua saya. Buang duit je gaji bekerja macam tu kan, ya. Baik, tak payah, tak ada idea nak bagi. Jadi maksud dalam ayat ini ialah untuk mencapai kebenaran, memahami Allah Subhanahu Wa Taala perlu berfikir, dan fikir itu individually manusia kena ada upaya berfikir. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat kerja dakwah, kita mesti seimbang antara amal jama'i dan tuntutan-tuntutan fardi. Kalau ada sebuah jemaah yang menghalang orang berfikir, no, stop thinking. Ya, maknanya apa yang kita putuskan, inilah keputusan bersama. Itulah yang menyebabkan Eropah tendang gereja dan agama daripada kehidupan mereka. Ya, itu dalam ayat ini yang disentuh oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dan dia ulang ayat tu dalam banyak kitab dia. Syekh Al-Qaradawi ni banyak kairang kitab. Kalau kita banyak baca buku dia, kita akan bertemu dengan pengulangan-pengulangan point yang re-emphasize, ya, pada tempat yang pelbagai. Banyak orang macam itulah. Ya. Baik. Seterusnya, saya ambil satu contoh lagi, yang ni saya skip. Mengoptimumkan kesan dakwah. Apabila kita belajar psikologi, dia dapat mengoptimumkan kesan dakwah sebab penyampaian dakwah kita ni sesuai dengan manusia. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, dalam seminar ini kalau saya tidak begitu berpsikologi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Cakap je lantak lah, dah sengit-sengit ke, dah lurus-lurus kaki ke, macam dah nak kiamat dah semua orang. Sebab saya kata pandai-pandai lah, ya, berjihad lah sendiri. Saya kerja nak perhabiskan apa yang saya sampaikan ni. Kalau ngantuk-ngantuk tu tidur, jangan risau, ya. Janganlah rasa bersalah ke apa ke. Tapi sepatutnya sebagai seorang pendakwah dalam kapasiti individu masing-masing, dengan memahami psikologi, kita akan dapat menyampaikan dakwah dengan lebih baik. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah tak ada kata ini psikologi, tak ada. Tetapi banyak contoh menunjukkan baginda SAW itu meraihkan kemanusiaan manusia. Ya. Contoh yang boleh kita ambil, misalnya kalau kita baca dalam kitab fiqh, dalam bab siapakah yang lebih utama menjadi imam, kita akan bertemu dengan satu riwayat. Maafkan saya tak sempat, saya Mak Nisa carilah, kalau silap ke betul saya, email boleh, tak payah jumpa saya. Ya, nak betulkan saya kena menghadap saya, tak ada, email pun tak apa, WhatsApp pun boleh, lagi saya suka. Apa ni, satu peristiwa tersebut menceritakan bagaimana sekumpulan anak muda yang mempunyai hubungan kekeluargaan, mereka telah datang belajar dengan Nabi SAW dan mereka tinggal dengan Rasulullah selama beberapa malam. Beberapa malam tu panjanglah, lebih seminggu. Kalau tidak silap saya 20 malam, ya, jika tak silap. Dan pada hujung-hujung tempoh berkenaan, mereka ini telah kehilangan fokus. Nabi SAW tanya pada mereka apa yang mereka fikirkan, ya? Dan Nabi SAW, mereka memberitahu bahawa mereka teringatkan keluarga. Dan bila mereka sebut begitu, Nabi SAW suruh mereka baliklah.
Apa yang aku ajar, amalkan di rumah. Bila masuk waktu azan, siapa yang paling tua, imamkan solat berkenaan. Jadi hadis itu secara fiqahnya kita fokus pada poin yang paling tua di kalangan mereka ni imamkan solat. Kita nak ambil poin lah, mungkin orang yang paling tua lebih utama patut menjadi imam. Mungkin ada perbahasan fiqah dia. Tapi daripada aspek psikologinya, kita dapat tengok iaitu Nabi SAW tidak menafikan masalah psikologi mereka ni. 20 hari dah meninggalkan rumah, mereka teringat pada keluarga. Tak ada pula Nabi sindir mereka kan. Allah, baru 20 hari tinggalkan rumah, dah mula dah teringat rumah, apa nak berjuang apa kamu ni? Katalah macam tu kan. Tak ada pula Nabi buat begitu. Ya, Rasulullah, bila mereka kata mereka nak okey, bagi dia accept. Itu adalah fitrah manusia. So, it's no problem, balik. Tapi balik ni, apa yang aku ajarkan ni, bawa balik, amalkan. Kerana Rasulullah SAW bertindak begitu, kita boleh melihat kesan dia. Bila saya kata kerana tu, nampak macam kita nak connectkan ya, cause and effect. Tak semestinya. Tapi yang kita nampaknya, bila Rasulullah menggunakan pendekatan begitu, apa yang mereka buat ialah, mereka balik rumah, mereka semayang, berjemaah, mereka azan, mereka ada imam, mereka ada makmum, mereka bawa Rasulullah balik ke rumah mereka. In terms of ajarannya tu. Bagaimana kalau Rasulullah buat macam cikgu-cikgu di sekolah negeri antah berantah? Bukan Malaysia, ya, di antah berantah. Katalah dalam subjek sains, alam dan manusia. Ya, cikgu tengah mengajar depan ni, whiteboard. Cerita tentang habitat itik. Katalah contohnya, habitat itik. Ada budak kat belakang tu, tengok tingkap luar. Dia tengok budak tu tak fokus kat papan hitam ni, dekat whiteboard ni. Ambil pemadam, baling kat budak tu. Pam, kena dahi. Kamu kenapa? Kamu minat itik lebih daripada aku? Kalau itik tu lagi bagus daripada aku, kamu pergi keluar mengaji dengan itik tu. Oh, marah. Padahal budak tu masih tengok keluar, mata tengok keluar, kepala tengah fikir yang cikgu ajar ni. Cikgu ajar tentang habitat itik. Dia nampak ada itik kat luar tu. Jadi budak tu perhatikan itik tu. Oh, itik ni habitatnya sekian-sekian, tapi ni. Dia tengah mengkaji alam dan manusia, cikgu baling, pam, kena dahi. Ya. Padahal kalau sekiranya cikgu tu di negeri antah berantah berkenaan, ya, ada psikologi, mungkin dia tidak akan terus bertindak begitu. Dia akan tanyalah, awak tengok apa? Dia tanya kan. Awak tengok, oh, dah macam tu, saya tengok itik kalau. Oh, mana itik? Mungkin boleh menjadi alat bantuan mengajar itik tersebut kan. Tak payahlah nak bergaduh dalam kelas. Tapi kerana tidak ada psikologinya tadi, maka timbul masalah. Ya, jadi Syekh Al-Qaradawi mengatakan bahawa dengan kita belajar ilmu psikologi, kita dapat mengoptimumkan kesan dakwah. Macam biasalah ya, saya selalu samakan orang dakwah dengan orang advertisement. Ya, orang advertisement dalam mass communication, katalah begitu. Ya, dua-dua kena belajar psikologi. Sepatutnya orang mass com memang belajar psikologi. Ya, orang marketing belajar psikologi, tapi orang dakwah mungkin tak belajar psikologi. Beza persamaan orang dakwah dengan orang advertisement, dua-dua sedang memasarkan produk. Ya, pendakwah sedang marketing Islam, orang tu sedang marketing produk ataupun servis dia. Beza di antara pendakwah dengan advertisement punya orang ialah pendakwah ada 9 jam 2 hari untuk pokpek. Orang advertisement diberi masa 10 saat saja. You have only 10 seconds to design satu iklan. At the end of the 10th second, orang beli you punya produk. So dia tak boleh lah macam saya, pom-pom, ceramah. Dia kena maksimum betul-betul dalam tempoh 10 saat, cap, orang beli. Ya. Maka orang advertisement kaji behavior manusia. Dan dia pun buat iklan yang sangat memberikan impact kepada manusia. Dah disiarkan lebih 10 tahun. Orang yang buat iklan tu pun dah mati. Tapi kita masih ingat lagi iklan dia. Iklan Yasmin Ahmad. Kan? Iklan Petronas dia kan. Sebab apa? Yasmin Ahmad graduan psikologi. Apabila dia buat iklan yang di Singapura tu. Ya? Sangat hebat. Iklan yang dia buat untuk televisyen Singapura tentang hubungan kekeluargaan.
ya, seorang lelaki meninggal dunia, lelaki itu berkahwin dengan perempuan India. So anak dia mix lah. Ya. Jadi suaminya meninggal dunia. Dalam ucapan, jadi dia pilih tu, suami Chinese, isteri Indian. Tak payah sebut tentang one Singapore ke apa-apa ke. Ada berlaku perkahwinan antara Indian dengan Chinese. Mereka beragama Kristian. Kata sang isteri, dalam ucapan, bila orang meninggal ni kan, ucapan ni, saya nak berbicarakan tentang rahsia kami dalam bilik tidur. Ya, anak dah. Pohon pula mak ni kan, buang terbiat ke apa kan ya. Pernahkah anda mendengar bunyi apa disebut exhaust kereta? Kan. Lebih kurang itulah bunyi kentut suami saya. Lebih kurang macam itulah. Anak pun macam apa dah punya mak ni kan ya, memalukan arwah ayah ya. Lepas tu kadang-kadang sampai tidur tu, anda pernah ingat tak wiper kereta? Macam itulah tangan dia. Sampai saya terjaga. Bila saya terjaga, dia tanya, apa yang? Oh tak, ada anjing menyalak kat luar. So suami saya tidur balik. Dia cerita macam tu. Anak macam, ya Allah, habis air bapak semua keluar. Lepas tu mak dia twist. Ya, mak dia kata, yang kentut suamiku kan, yang melesak-melesak di tangan tok tu, itulah semua benda yang setiap hari menyedarkan aku bahawa suamiku masih di sisi. Dan hari ini semua benda tu dah tak ada. Lebih kurang macam itulah. Saya pula nak rasa sedih kan ni. Apalah, teruk betul, emosional. Banyak tengok filem ni Ustaz. Maksud dia kata, dia kata semua itulah yang mengingatkan saya bahawa suami saya masih ada di sisi. Dan pada hari ini dah tak ada dah. Yang kuat kentut tu, yang kuat berdengkur tu, semua saya tak dengar. Saya boleh tidur dengan aman. Tetapi itulah tanda yang suami saya sudah tidak ada. Suami saya bukanlah seorang yang sempurna, tetapi yang indahnya adalah suami saya ialah sebuah ketidaksempurnaan yang indah. Dan saya doakan kamu semua, wahai anak-anakku, bertemu dengan pasangan hidup kamu yang tidak sempurna tetapi indah untuk hidupmu. Ya, habis. Very touching. Cerita nak nangis. Ya. Sebab apa orang psikologi buat iklan? Tak macam iklan PTPTN. Dia tak boleh, dia mesti nak mengata juga. Ya. Sebab apa? Saya rasa iklan PTPTN tu yang buatnya kroni. Ya, tak reti pun nak buat iklan, tapi sebab kroni dapat projek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jemputlah meriahnya pasang langsir ni raya ni. Ni nak tanya, dah menabung ke untuk PTN anak? Tiba-tiba raya-raya tiba tanya PTPTN. Dah menabung nak? PTN? PTPTN tu apa? Lah, PTPTN ni adalah satu program tabungan untuk membantu anak kamu sambung belajar bila dah besar nanti. Di mana saya nak dapat maklumat tentang PTPTN ni? Oh, layarilah www.gov.ptptn ya, .my. Kami daripada PTPTN mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Tengok pun menyampah. Ya, menyampah tengok kan. Pasal apa? Orang yang belajar media, dia tahu very simple rule yang you kena follow bila buat iklan 10 saat, iaitu show, don't tell. You don't have to preach. Baca nama website, lepas tu bagi definasi PTPTN apa semua. Semua tu tak perlu. Ada cara lain. Tapi nak tahu cara lain tu, kena belajarlah psikologi. Tapi bila tak belajar psikologi, merepek meraban. Ya. So bagi para pendakwah, kalau tak tahu psikologi, dia main belasah aja, cakap tak gunakan bahasa. Guna bahasa yang sarkastik manjang. Ya. Katalah datanglah ke convention sekian. Kalau nak masuk syurga. Katalah macam tu kan. Wah, daripada 10 orang, 12 orang tak jadi datang. Ya, katalah macam tu kan. Marketing tak boleh. Marketing mesti mengalu-alukan, program ini meraihkan, program ini untuk anda, program ini untuk anda, program ini untuk anda. Orang pun datang kan ya. Maksud dia dia punya psikologi dia. Maka psikologi kata belajarlah psikologi. Dan dalam belajar psikologi ini jugalah saya selitkan sedikit, kalau kita tengok sebuah sekolah, inilah dia sekolah. Kalau kita nak buat sekolah. Sekolah apa? Sekolah ialah institusi. Full stop. Tak. Institusi ni apa? Sekolah agama rakyat ke, sekolah pondok ke, sekolah kerajaan ke, sekolah swasta ke, bla bla bla. Premis dia macam mana? Bangunan rumah kedai ke, 3 tingkat ke apa ke, itu sekolah sebagai institusi. Kita kena tinjau. Satu lagi bahagian sekolah ialah silibus. Ni sekolah agama ke bukan sekolah agama?
Penentu dia sekolah agama ataupun bukan sekolah agama ialah pada biasanya silibus. Ya, pada bahagian silibus. Kalau belajar pengetahuan agama Islam tinggi, masa zaman saya lah, pengetahuan agama Islam, semua sekolah belajar. Kalau ada belajar pengetahuan agama Islam tinggi, itu sekolah agama. Maka Islamik tak Islamiknya sekolah bergantung kepada silibus. Tetapi jangan lupa, ada satu lagi komponen yang core bagi sebuah sekolah, iaitu bukan sekadar di mana pelajaran diajar, bukan sekadar apa yang diajar, tetapi yang juga penting ialah bagaimana benda tu diajar. Bagaimana benda tu diajar ialah psikologi. Dalam education, pedagogi. Ya, pedagogi. Jadi sebuah sekolah tahfiz Islamik, lelaki perempuan tak bercampur. Ya, lelaki perempuan tak bercampur. Lepas tu belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar usul, belajar akidah, belajar ini, cakap Arab, ada Arabic Day, ya. Arabic Day, patut al-yaumul lughah arabiah lah kan, apa Arabic Day bahasa Inggeris kan, katalah ada Arabic Day 3 hari seminggu. Very Islamic. Seorang pelajar salah lakulah, seorang pelajar bawa MP3 lagu Scorpion kat sekolah tahfiz ni lah. Ustaz jumpa, tarik budak kat depan perhimpunan pagi, lempang. Faham? Islamik ke? Bukankah ada hadis kata pukul tak boleh membabitkan muka? Ustaz lempang muka pelajar, itu jahiliah. So akhirnya terjadi sekolah Islamik mengajar Islamic Studies, akaun sekolah di bank Islam, katalah contohnya, institusi punya isu, tapi ajar budak pedagogi jahiliah. Kan? Katalah aibkan pelajar gini gitu dan sebagainya. Maka sebab itulah timbul banyak masalah dalam edukasi. Kita nak bincang panjang-panjang, dah puas dah berceloteh sepanjang 2 hari ni. Cukup kita katakan bahawa antara benda yang mahal tentang Islam pada hari ini ialah bukan jadi baik. Anak-anak kita bukan jadi baik sahaja. Tapi yang kita nak ialah anak-anak kita memilih untuk jadi baik. Choose to be good. Dan untuk mereka itu choose to be good, choose itu tidak banyak bergantung pada apa yang diajar. Tetapi choose to be good banyak bergantung kepada bagaimana ia diajar. Maka kerana itulah muncul apa yang antaranya lah yang kita kenali sebagai metod khalifah. Sebagai contoh, ada lagi benda-benda yang lain. Tapi metod khalifah tu apa? Metod khalifah itu ialah membahaskan tentang kaedah mematuhi peraturan manusia pada cara mengajar. Masa yang tidur tu sebaik tidur, tidak segan saya kan, anak saya tengah tidur. Masa dia darjah 2, masuk sekolah yang menggunakan metod khalifah. Sekarang ni dia tak pakai metod khalifah, tu pening sikit lah, Masa darjah 2 dulu pakai metod khalifah untuk membolehkan budak-budak ini memilih membuat satu kebaikan. Asasnya ialah behavior manusia tidak random. Behavior manusia ada sistem. So if you follow the system, you can shape the person, karakter dia seperti mana yang kita nak. Dan ini adalah finding B.F. Skinner di US, yang menjadi asas kepada pendidikan Amerika Syarikat sekarang. So actually you nak manusia ni jadi macam mana, you follow. So antaranya yang cikgu ajar masa saya sekolahkan anak saya di sekolah khalifah dengan menggunakan metod khalifah, mak bapak diajar cara untuk positif. Antaranya yang kita nak kena buat dalam 2-3 bulan yang pertama ialah kena ubah inner dialog anak-anak. Sebab anak kita ni setiap manusia bercakap kan kat dalam diri kita. So dialog itu kena dipositifkan. Macam mana nak dipositifkan? Kita diajar. Contohnya saya balik kasut rumah saya bersepah. Jadi saya nak install satu dialog baru dalam anak saya kena dialogkan dialog tersebut bersama dengan anak saya. Jadi saya panggil budak-budak ni, kata mari jap, kata ni, jom kita kemas kasut. Sambil kemas kasut tu saya mengomel, kasut ni kalau berterabur, maknanya dalam rumah ni orangnya berterabur. Jiran-jiran lalu tengok kesian kasut bertabur-tabur. Tapi kalau kasut ni kemas,
Kasut kemas orang lu, Masya Allah, rumah Ustaz Rizal kemas kasutnya. Kalau kasut kemas, dalam rumah mesti lagi kemas. Saya bersembang dengan positif, jangan sindir-sindir pula ya. Oh, apa ni, sekolah agama tapi kasut bersepah-sepah katalah macam tu. Ya Allah, you pergi sarkastik dengan budak darjah 2 nak buat apa? Betapa bengapnya adult ni. Ya. Pergi sindir budak darjah 2 kan. So you kena positif kalau dengan budak darjah 2 ni. Sebut benda positif. Kalau kasut teratur, manusia suka, Allah Taala pun suka. Cakap ni. Suka tak cakap tu? Tak suka, menyampah. Menyampah nak cakap sebab dengan adanya aku dulu kecil-kecil tak ada pun macam tu. Kena rotan-rotan dengan bapak je kan. Tapi itu zaman kita. Dan kita nak buat something. Sebab 6 tahun anak duduk dengan saya boleh shape dia seperti yang sepatutnya. Setahun masuk sekolah, terus huru-hara. Kan, tahun bulan yang keempat yang ni bawa sedap ngumpat orang tidur ya. Apa ni? Bawa balik tuition kan apa ni? Bawa duit RM100 pergi ke sekolah, belanja kawan-kawan. Terkejut makcik jual kerepek, makcik jajan tu, tengok anak saya bawa RM100, report pada sekolah. Sekolah panggil saya. Masa sekolah panggil tu saya dah bengang dah. Tak pernah lah hidup aku mak bapak datang sekolah pasal anak buat perangai kan. Apa benda ni? Datang. Makcik kata, anak ustaz bawa RM100 ni, tak tahulah, curi ke? Habis korang gitu. Dia sebut depan anak saya lah. Masa tu saya tak ada ilmunya, tapi saya rasa tak betul cikgu cakap macam tu. Kan? You pandai-pandai pula pergi label budak tu, curi kot. Oh, sedap mulut tu nak sebut kan? Ya? Jadi cikgu tanya, terpulang lah. Saya kata nak bawa balik ke sekolah? Cikgu kata tak apalah, bawa balik lah. Saya pun bawa balik rumah, makan apa semua, solat dah apa settle semua tu. Malam baru slow talk. Kan? Mana dapat kenapa bawa duit ni ke sekolah? Tak cakap. Tahu tak bawa duit ni salah? Tahu tak kalau nak bawa duit kena minta kebenaran daripada ayah tu? Tahu? Boleh tak lepas ni tak buat? Janji tak buat. Okey. Kenapa bawa ni? Sekali lagi tanya. Kenapa bawa duit saya sekolah? Tak tahu. Sampai ke sudah saya tak tahu. So saya kena melatih diri saya untuk reda tidak tahu. Kenapa dia bawa? Sebab itu tidak penting. Yang penting dia tahu benda tu salah, dia bersetuju untuk tidak mengulanginya, and that is enough. Kenapa nak korek-korek lagi? Kenapa apa rahsianya? Ada terbabit dengan kongsi gelap ke apa ke semua sebagainya. Janganlah mereka-reka benda tu. Jadi saya tak tahan anak saya sekolah di sekolah tu. Tambah pula lah dengan silibus yang tidak ada psikologi. Ya, letakkan soalan matematik masa darjah 1. Berapa permukaan rata bagi segi 4 sama? Saya jadi bengang baca soalan tu. Budak darjah 1 tanya soalan tu, berapakah permukaan rata pada segi 4 sama? Apa dia permukaan tu? Permukaan tu apa? Rata tu apa? Segi tu apa? 4 dia tahulah. Tak ada faedah tanya soalan tu pada budak darjah 1. Subjek agama, sirah. Perkataan sirah berasal daripada apa? Sara, sirah, alif, ba, jim, dal. Saya belajar first year kat Jordan, budak darjah 1 tanya soalan tu. Masa tu mengumpat habislah kawan-kawan kat JAIS ni. Siapa kawan-kawan kat JAIS buat silibus ni kan? Nak kata sebab pada masa itu kan ya. Tak maaf lah kalau ada pula orang tengok kan ya. Benda-benda macam tu. You pandai agama, tapi kalau tak pandai psikologi, tak tahu nak doskan. Darjah 1 patutnya banyak mana nak ajar. Dan itu sangat penting. Nanti bila budak tak boleh grab, you marah dia, self esteem dia jatuh. Dia telah terima hakikat dia budak bodoh. Padahal bukan dia bodoh, soalan tu yang bodoh. Soalan first year Jordan tanya kat budak darjah 1, bodoh lah namanya tu. Kenapa jadi macam tu? Sangat merunsingkan memang kan. Jadi akhirnya saya terfikir-fikir, saya cubalah masukkan anak saya ke sekolah dan kami buat peraturan. Dan bila buat, hari Jumaat, sekolah hari Isnin, hari Jumaat dah keluar dah dia punya result dia. Memanglah kita kata insya-Allah kan, ada yang jadi, ada yang tak jadi. Tapi yang jadinya masa hari Jumaat pertama, saya ambil dia daripada sekolah, masuk kereta. Abi, nanti sampai rumah nanti tolong letakkan remote Astro atas almari ya. Pula dah budak ni. Kenapa? Saya tanya. Nanti kalau ada remote nak tengok TV susah nak buat homework. Dalam hati kata, hamba kau nak berubah pun janganlah over sangat kan ya. Bapak pun nak tengok TV juga kan ya. Berubah. Tapi Masya Allah, memang jadi sungguh. Ya, jadi sungguh. Dan kerana jadi sungguh itulah menyebabkan arwahnya Profesor Muhammad Al-Mahdi sebagai rakan pengkaji bersama-sama dengan B.F. Skinner. Siapa belajar psikologi akan kenal B.F. Skinner. Beliau adalah merupakan prodigi kepada B.F. Skinner.
Dia kata teori B.F. Skinner ni sangat berbahaya because you actually boleh shape orang seperti mana yang you nak. So kalau you tak decide apa agama, apa nilai, apakah kebaikan untuk dijadikan sebagai paksi kepada kaedah pendidikan ni, ini satu kaedah pendidikan yang berbahaya. Tetapi ianya dijalankan di Amerika Syarikat. Profesor Muhammad Al-Mahdi yang juga seorang ahli fizik pada masa tersebut meninggalkan B.F. Skinner. Melalui fizik dia mencari-cari kebenaran, dan melalui kajian fizik dia telah sampai kepada satu poin macam alamak, Tuhan wujud. Ya, macam tak boleh nafi dah, Tuhan wujud. So menerima kewujudan Tuhan sebagai satu kebenaran, tapi dia tak tahu Tuhan yang mana satu. Jadi dia pun berjalan merata alam, dipendekkan cerita sampailah ke Indonesia, dan di Indonesia pada tahun 1970-an dia telah memeluk Islam. Ya, dan ada yang mencadangkan kepada dia nama Muhammad Al-Mahdi, which is nama yang kemudian dia kata dia tak berapa sukalah nama dia sebab Muhammad Al-Mahdi. Terus ingat Imam Mahdi kan. Jadi dia tak berapa suka benda tu, tapi dia tak tahu masa tu, dia terima saja. Dan Profesor Muhammad Al-Mahdi datang ke Malaysia banyak melalui invitation yang dibuat oleh ABIM pada masa tersebut, late 70s, early 80s. Beliau banyak membuat parenting, program-program positif parenting. Dan pada tahun 2000++, 2003 ke lebih kurang begitu, dia telah didiagnose dengan kanser. Ya, dan bila dia didiagnose dengan kanser, dia risau benda yang dia tahu, sistem yang dia kaji dengan B.F. Skinner ni. Dia kata dia tidak boleh mati selagi projek sekolah tak siap. Maka dia telah request dapatkan orang-orang yang committed, adalah lebih kurang dalam 30 orang yang committed, belajar dengan dia secara intensif setiap hari, duduk belajar dengan dia filosofi pada bahagian psikologi ni, macam mana nak shape sebuah education system dan sebagainya, sambil-sambil dia menjalani kemoterapi pada masa itu. Dan selesai dia mengajar lebih kurang dalam sebulan intensif itu, sekolah cuba untuk mula dibentukkan, dan Profesor Muhammad Al-Mahdi telah kembali ke rahmatullah, meninggal dunia lah dekat sinilah. Jadi idea dia itu menjadi asas kepada pembentukan Khalifah Model School yang ada dekat Ampang. So masa saya di Ampang, saya sekolahkan anak di situ selama beberapa tahun. Kemudian bila saya pindah ke Bangi, saya tak mampu dah nak travel tiap-tiap pagi jauh sangat. Maka saya keluarkan dia dan masukkan ke sekolah lain, tapi saya masih lagi attach dengan sekolah Khalifah untuk terus menerus lagi develop method Khalifah tersebut. Sebab metod Khalifah sudah lama dipakai kepada kanak-kanak sekolah rendah. Kita baru je start sekolah menengah, ya, Khalifah selama 2 tahun. Sekarang ni kita run metod Khalifah itu kepada remaja pula. Dan bagaimanakah implikasi dia. Jadi basically itu adalah psikologi dalam membentuk manusia. Okey. Yang kita letakkan di sini. Dan benda yang disebut ini, benda yang sama juga yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ya, seorang ulama daripada Syam yang alim dalam khususnya ilmu hadis. Dia juga telah mengumpulkan hadis-hadis dalam sebuah buku. Kat atas tu Rasul Al-Muallim, ya, Rasulullah SAW sebagai seorang guru. Dan dia telah kumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah Nabi mengajar para sahabat. Dan ianya telah diterjemahkan ke bahasa Malaysia di bawah tajuk 40 strategi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan dan puan-puan boleh meninjau. Kadang-kadang kita sebagai cikgu, kita sebagai ibu bapa, "Entahlah ustaz, saya puas dah cakap kat anak saya tapi dia masih begini juga." Mungkin kita puas dah cakap, tapi kita puas dah bercakap dengan cara yang sama. So mungkin ada 39 kaedah lain lagi yang boleh kita explore dan kita cuba. Ya, benda tu. Okey, ini psikologi. Allahu Akbar. Laju-laju sikitlah. Seterusnya, sebab banyak sangat isinya, saya pula tidak berdisiplin, ya, merepek-repek. Pukul berapa sekarang ni? Nak bajet 3.55. Okey, insya-Allah sempat lagi. Pukul 7, insya-Allah kita balik. Subjek seterusnya, sosiologi, ilmu ijtima'. Kalau psikologi mengkaji manusia secara individu, sosiologi mengkaji manusia secara jama'i. Dinamakan sebagai ilmu al-ijtima' ataupun ilmu kemasyarakatan. Ilmu ini adalah merupakan ilmu
yang sekejap ya, apa yang ada kat bawah tu. Saya rasa saya tidak perlu menghuraikan dengan panjang lebar slide ini, sebab slide ini kita dah sentuh daripada awal bahawa sekarang ini cabaran besar kita ialah cabaran ideologi, modernisme. Kalau kita katakan bahawa zaman sekarang dah tak ada perang, sebenarnya ada perang, banyak peperangan ya, tapi di negara kita tak ada lagi lah. Daripada saya form 1 lagi dalam usrah, sudah pun disebut peperangan kita ialah ghazwah fikriyah, serangan pemikiran. Kalaulah kita isytiharkan medan perang kita ialah pemikiran, artinya orang yang lari daripada mengkaji tentang pemikiran semasa adalah seperti orang yang lari daripada medan perang. Maka semua agamawan dan juga para pendakwah mesti memahami apakah pemikiran yang menyerang masyarakat kita. Dan dalam pemikiran yang pelbagai itu, saya suka menggunakan terma modernisme, ya, sebagai ideanya. Apa dia modernisme? Malah nak cerita lebih kuranglah yang itulah, ya, modernisme tu. Idea-idea yang ada sekarang ni banyaknya yang Eurocentrik, yang datang daripada Eropah dan memerlukan kepada kita untuk respon. Anti hadis bukan topik Jabatan Quran Sunnah sahaja. Anti hadis adalah isu modernisme, iaitu interaksi di antara Islam dengan realiti semasa. Ya, orang semasa mempunyai sisi pandang. Modernisme, perkataan moden itu muncul dalam kurun yang ke-16 ya, di Eropah, jika tidak silap saya. Maksudnya sekarang. Kita tak define sekarang sehinggalah kita sedar wujudnya semalam. Agak berfalsafah itulah ya. So orang-orang Eropah dia menyesali era zaman gelap dia. Maka zaman gelap dia itulah semalam. Sekarang ni moden. Sekarang rasa attachment kepada kesekarangan ya, sekarangnya masa ini. Maka memuja waktu sekarang, bahawa waktu sekarang tidak macam waktu silam. Islam sesuatu yang datang dari silam. Sekarang, adakah Islam masih relevan? Adakah Islam yang sama macam semalam nak diamalkan dalam Islam sekarang? Untuk respon pada yang itu, banyak isu timbul. LGBT, anti hadis, pelaksanaan hudud, isu-isu semua benda ni, itu semua adalah isu-isu Islam di dalam dunia moden. Dan untuk menjawab soalan ini, kita memerlukan kepada pelbagai disiplin ilmu. Di antaranya ialah ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi, termasuklah di antaranya ilmu sosiologi. Biasanya bila sebut sosiologi, sosiologi ini selalunya dinisbahkan kepada Comte, ya, sebagai pengasas kepada sosiologi. Sosiologi artinya ada peraturan sosial. Saya dengan anda, apakah hubungan antara kita? Kita akan tengok sikit kat depan nantilah. Saya berinteraksi dengan anda, anda berinteraksi dengan saya. Apakah peraturan-peraturannya? Ya? So itu ada dalam sosiologi. Tetapi sebelum Comte mengasaskan ataupun mempopularkan psikologi, psikologi telah jauh lebih awal dibahaskan oleh tokoh Islam Muslim yang terkenal, iaitu Ibn Khaldun. Tapi saya tak suka sangat membiasakan diri cakap ayat macam ni. Islam lama dah ada benda ni. Kan kita suka ayat macam tu. Allah, COVID ni, 7 habit, Quran ada dah. Kadang orang suka sebut macam tu. Ayat itu ialah ayat senjata makan tuan. Istilahnya, kalau benda yang COVID cakap tu dah ada dalam Quran, kenapa COVID sukses, kamu teruk? Itu point dia lah. Kalau kata, lah, dalam Islam lama ada dah. Ya, Ibn Khaldun dah bincang dah sosiologi ni. Kalau Ibn Khaldun yang mengasaskan sosiologi, kenapa orang putih yang pandai sosiologi, orang Islam bengap sosiologi? Sedangkan pengasasnya adalah seorang Muslim. Jadi jangan dibiasakan sangat menggunakan ayat, dalam Islam dah ada dah, nanti makan diri sendiri. Terima sahaja ia sebagai fakta bahawa pengasas sosiologi ialah Ibn Khaldun. Siapakah Ibn Khaldun? Seorang ulama yang memegang pelbagai jawatan dalam sejarah dia.
Dan Ibn Khaldun menyaksikan tamadun Islam di Spanyol di akhir-akhir masanya. Ya, declination yang kuat, interaksi yang banyak di antara Ibn Khaldun dengan pemikir-pemikir daripada barat. Contemplation, maknanya pemerhatian Ibn Khaldun terhadap aspek-aspek yang membangunkan, menjatuhkan tamadun semua ni menyebabkan dia menulis sebuah buku sejarah yang sangat besar. Besar lah. Tajuknya sangat panjang. Saya ada letak dekat depan sana, muka surat yang seterusnya. Ya, nanti kita patah balik ke belakang tu. Tajuk buku Ibn Khaldun tu ialah Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Khabar fi Ayyam Al-Arab wal Ajam wal Barbar wa ma asyarahum min Zawi Sultan Al-Akbar. Oh, panjang. Kalau akad nikah tak lepas, senapah. Panjangnya dia punya lafaz tu. Tapi kitab itu dikenali sebagai Kitab Al-Ibar. Kitab sejarah karangan Ibn Khaldun. Walaupun kitabnya panjang, yang banyak ni tidaklah begitu diberikan perhatian. Sebab yang paling penting ialah dalam introduction dia, jilid 1. Sehingga jilid 1 itu diasingkan dan kemudian dikenali sebagai Muqaddimah Ibn Khaldun. Baik. Ibn Khaldun membuat kajian dan dia menyatakan bahawa setakat pengetahuan dia, belum ada lagi orang yang pernah membicarakan tentang benda yang dia bicarakan ini. Iaitu kajian tentang kemasyarakatan. Macam mana kajian tentang kemasyarakatan? Saya tak nak panjang lebar kat sini, kita dah sangat kesuntukan masa. Yang belakang ni tak apalah ya, ini kesaksian daripada sarjana barat tentang Ibn Khaldun mendahuluikum. Tetapi yang saya nak tekankan ialah Ibn Khaldun punya teori, antara yang penting ialah Ibn Khaldun menjelaskan bagaimanakah sebuah tamadun membangun dengan cara yang mudah. Supaya macam mana? Bila tuan-tuan nak buat sekolah, katalah tuan-tuan puan nak buat satu sekolah ataupun pindah ke satu kawasan perumahan baru. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada teori Ibn Khaldun tu dalam kepala, which is sosiologi, dan kita akan mematuhi peraturan psikologi untuk mencapai kemakmuran, prosperity dalam komuniti kita. Contohnya begini ya. Ibn Khaldun kata dalam ayat saya yang mudah, manusia tidak akan membangunkan tamadun selagi mana mereka berkelakuan badui. Apakah sifat orang badui? Orang badui sifatnya menerima, mengambil. Ya, dia duduk mana pun dia ambil. Ya, dia duduk satu tempat, cucuk tanam, ambil manfaat. Ambil manfaat. Dah tak berapa subur tanah, dia tinggalkan, dia pindah tempat lain pula. Selagi mana manusia hidup secara badui, selagi itu tidak ada tempat di mana pembangunan akan berlaku. Sebab manusia duduk di tempat itu dengan mindset mengambil. Dan itu tidak sesuai sangat dengan hakikat manusia yang saya kata berhutang tadi itu. Tugas manusia ialah untuk memberi. Maka badui kena dihentikan mereka daripada berpindah randah. Kita kena stationkan mereka. Kena stop, settlement. Macam mana nak settlekan badui ni? Kalau di Jordan, sebuah negara yang asalnya badui, ketika Jordan nak dibentuk, kerajaannya memang bekerja keras untuk menahan badui daripada berpindah randah. Maka di tempat saya, di Mu'tah tu, ya, Mu'tah, di Mu'tah, kan, ya, di Mu'tah, kerajaan Jordan buat rumah free of charge bagi pada Arab-Arab badui ni supaya duduk di rumah instead of berpindah randah. Oleh kerana tebal kebaduian mereka, ya, rumah-rumah itu diletakkan kambing-kambing mereka dan mereka duduk di kemah. Ya, mereka duduk di kemah, rumah-rumah yang disediakan itu jadi kandang kambing dia orang, ya, sebab hidup mereka ialah di kemah. Berpindah randah, kambing letak dalam rumah tadi. Lamalah, beberapa generasi barulah jadi. Sampai zaman saya masih ada lagi rumah subsidi kerajaan tu yang penghuninya ialah kambing. Ya, tuan dia duduk dekat kemah. Ya. Jadi orang-orang badui ni kena stop, station, settle. Bila mereka settle, mereka tukar mindset mereka kepada memberi. Ya, memberi maknanya kita kena bangunkan tempat ni. Macam mana nak bangunkan tempat ni? Kita kena bekerja sama. Macam mana kita nak bekerja sama? Kita mesti ada rasa kebersamaan. Macam mana nak menimbulkan kebersamaan ini? Adalah lanjutan-lanjutan dia. Baik, itulah teori yang Ibn Khaldun kemukakan. Teori
Umran, nama istilah dia ya, Al-Umran. Nak faham teori ni paling senang tengok Felda. Kalau ada anak-anak Felda di sini macam mana hutan jadi Felda? Sebelum hutan jadi Felda, dalam hutan tu ada tak orang duduk? Mungkin ada orang asli kan. Tapi dia singgah sekejap tu dia jalan. Singgah sekejap tu dia jalan. Sampai ke sudah hutan. Kerajaan nak bangunkan satu penempatan baru. Apa kerajaan buat? Kerajaan ambil orang Kedah, ambil orang Kelantan, ambil orang Negeri Sembilan, ambil orang Johor, ambil orang Perak, ya, kumpulkan di satu tempat supaya mereka ini settle kat situ dan bangunkan tempat tu. Asal usul Felda ya. Tapi bila mereka berkumpul atas kepelbagaian. Cik orang Kedah, mereka telah seorang ni kan ya. Kawin orang Kelantan tu, orang katalah main seorang ni pula. Yang ni pula seorang orang Johor. Orang Johor cara Johor, orang Kedah cara Kedah, orang Kelantan cara Kelantan. Ya, kilang pertama nak buka, cincaluk ke budu, katalah contohnya. Gaduh lah pula. Maka kerajaan kena fikirkan supaya kekelantanan orang Kelantan, kekedahan orang Kedah, kejohoran orang Johor mesti dikurangkan dan digantikan dengan satu jati diri yang boleh membentuk bonding. Nama bonding tu dalam istilah Ibn Khaldun asabiyah. Asabiyah bukan ta'assub. Tu. Asabiyah ialah rasa kekitaan. Maka dibuar-buarkan Felda. Kita anak Felda. Kita anak Felda. Kita anak Felda. Jadi orang Felda sangat bangga dengan kefeldaan mereka. Bagi anak Felda yang mengaji sejarah, barulah dia sedar, rupa-rupanya kita dan bapa ibu kita telah diprogramkan. Ya, kerajaan memprogramkan untuk menimbulkan identiti Felda supaya yang Johor-Johor, yang Kedah-Kedah, Kelantan-Kelantan tu cuma muncul pada hari raya je, pasal nak balik mana. Ya, tapi pada kehidupan seharian, lupakan kekedahanmu, lupakan kekelantananmu, kita anak Felda. Jadi poinnya tuan-tuan dan puan, Felda itu adalah satu contoh mudah untuk faham apakah teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. So bila saya nak buat sekolah, kata bukan buat sekolah, saya join projek buat sekolah. Contohnya sekolah Khalifah Menengah. Saya emphasizekan tentang teori Ibnu Khaldun untuk menjayakan prosperity sekolah, iaitu budak-budak ni datang daripada sekolah yang berbeza. Sekolah berbeza. Mereka datang ke sekolah ni sebab ni sekolah baru, idealistik, semua kita fokus pada khalifah, khalifah meter gitu. Jangan lupa perlu patuh kepada peraturan umran untuk memakmurkan sebuah sekolah. Macam mana? Pelajar-pelajar kena bekerjasama. Macam mana nak bekerjasama? Mereka mesti ada rasa kebersamaan. Kebersamaan, ada identiti yang mereka raikan. Apa identitinya? Kenalah ada lagu sekolah. Lagu sekolah. Kemudian motor, bersekutu pertama motor. Itu bukan logo sekolah ya. Kalau saya sekolah Ismail, ilal ghayatil qaswa. Supaya bila ada perlawanan bola ke apa ke, dia akan menjerit slogan tersebut. Kemudian mereka ada lagu sekolah, tiap-tiap pagi nyanyi penuh semangat. Tu saya kata, tahulah sekolah Islamik jangan duk pagi Asma Husna je kerjanya. Banyak sekolah tak ada lagu sekolah. Buat lagu sekolah. Nabi SAW pun menerima orang-orang untuk melagukan, untuk menyampaikan syair, untuk menimbulkan emosi tadi, bonding tadi. Jadi sekolah-sekolah baru ni kena ada lencana, kena ada nama sekolah, kena ada moto, kena ada lagu sekolah supaya mereka bangga jadi murid kepada sekolah tersebut. Walaupun sebenarnya sekolah mereka hanya menumpang di sebuah rumah kedai yang orang tak pakai. Ya, pelajar-pelajar sekolah private ni ada isu tu, sekolah. Tengok kawan-kawan sekolah kerajaan ni padang luas ya. Terbayang-bayang nak lari dia orang sekolah bangunan kedai. So kita nak tutup isu kedai tu ya, sementara nak buat sekolah yang penuh. Mereka kena fokus benda lain. Fokus lain tu mereka bangga. Kita bangga duduk sekolah ini sebab sekolah ini begini. Ya, istilah tu. So itu adalah teori sosiologi. Okey. Macam mana aplikasinya? Saya skip terus kepada bahagian di sini. Ni saya tak naklah panjang sangat. Di sini. Okey. Apa faedahnya kita belajar sosiologi? Bila kita belajar sosiologi, kita akan faham bahawa tindak tanduk masyarakat itu ada sistem. Dan kalau boleh saya telajak pula ya. Kalau boleh saya posisikan secara ringkasnya, saya pelajar syariah. Ya, saya pelajar syariah. Yang saya belajar semasa di Jordan, yang saya belajar ialah yang ni. Islam
teks. Islam teks ni ialah Islam seperti yang sepatutnya. Saya ada duit, macam mana sepatutnya saya belanjakan duit tu? Saya semayang, macam mana sepatutnya saya semayang? Jadi orientasi pembelajaran saya ialah Islam versi sepatutnya. Itu supaya mudahlah kita nak faham ya. Islam versi sepatutnya. Ni dia. Dalam realiti kehidupan, Islam yang sepatutnya tu tidak semestinya itu yang terjadi. Yang terjadi ialah Islam yang diamalkan. So kalau kita kata ini ialah Islam beta Islam, Islam tekstual, ini adalah Islam yang diamalkan. Baik. Islam yang diamalkan dengan Islam yang sepatutnya tidak semestinya sama. Sekiranya saya tidak ada ilmu kemanusiaan, saya akan meneliti Islam yang diamalkan hanya berkisar kepada teks sebagai analisa. Maka cepatlah saya nampak salah. Dan salah itu terus ada kategori bid'ah, khurafat, sesat, dan mungkin itu akan menjadi perkataan yang saya pakai. Contohnya, saya baca sirah, baca sejarah, balik seminar ni semangat baca sirah, ya. Baca sirah, jumpalah satu riwayat mengatakan bahawa dalam perang Mu'tah, Ja'far At-Tayyar telah terbunuh syahid dalam perang Mu'tah. Bila berita kematian beliau telah sampai ke Madinah, Rasulullah SAW telah berpesan kepada jiran-jiran tetangga, kata baginda, isna'u li ali Ja'far ta'aman, ya, masakkan untuk keluarga Ja'far makanan, sebab mereka disibukkan oleh kematian Ja'far. Bila saya baca teks Islam pula dah, bila berlaku kematian, Rasulullah suruh jiran tetangga masak untuk keluarga Ja'far. Di kampung saya, Islam yang diamalkan, kalau Ja'far meninggal, keluarga Ja'far kena jamu orang kampung. Ini terbalik. Kenapa terbalik ni? Ini bid'ah, khilaf sunnah. Maka saya pun cakap kat masjid, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta ya, oleh kerana kita dah tahu dah sepatutnya macam mana, saya minta lepas ni jangan buat dah lah kenduri-kenduri arwah ni. Khilaf sunnah, bid'ah, boleh menjebakkan orang kepada dosa-dosa yang besar. Kenapa? Buat jamuan niyahah. Apa niyahah? Meratap si mati, macam tak redha pula dengan kematian dia. Interpretasi saya. Yang kedua, buat kenduri di rumah keluarga si mati. Bila si mati meninggal dunia, semua harta dia tawakuf, tertangguh, tidak boleh dibelanjakan sehingga difaraidkan. Kalau bahagian harta itu ada milik anak-anaknya, anak-anaknya ialah anak yatim. Saya buat kenduri, tengah kenduri, Allah, tawa pula ayam sop merah ni, raba teh ais. Oh ni ada 5 kupang, nah. Pergi kedai beli garam. 50 sen harta si mati. Kamu makan harta anak yatim, buat kenduri, jamu orang yang akan mengumpat nasi kenduri tak sesedap nasi rumah dia. Itu tambahan saya lah ya. Sarkazm kat ujung tu. Bahaya buat kenduri arwah, saya katalah. Jadi saya minta lepas ni jangan buat kenduri arwah. Kalau berlaku kematian, kalau ada orang tak buat kenduri sebab dia tak ada duit, jangan ngumpat, sebab dia memang tak perlu buat kenduri pun. Tapi yang bagusnya, jiran-jiran, tolonglah masakkan untuk keluarga si mati. Saya punya nasihat lah sebagai ustaz. Boleh ke orang kampung buat? Boleh kata orang kampung? Boleh. Tapi tak jadi pun. Tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Jawapan kenapa tak boleh buat tak ada kat sini. Sebab kalau cari jawapan kenapa tak boleh buat, cari kat sini, dia akan jadi berat lah. Kan? Maknanya mungkin tak nak masuk syurga. Berani kamu menyanggah sunnah Nabi SAW. Kan? Kamu menjadi ahli bid'ah. Katalah macam tu kan. Jawapan kenapa tak boleh buat, mungkin tak ada kat sini. Jawapannya ada kat tengah-tengah ni. Baca sejarah. Sejarahnya mengatakan bahawa bila berlaku peristiwa hijrah, Nabi SAW mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, sehingga mereka ni jadi macam adik-beradik. Ada di kalangan golongan Ansar sanggup menawarkan untuk menceraikan mana-mana isterinya agar dapat berkahwin dengan Muhajirin yang datang sehelai sepinggang. Sanggup bagi isteri. Dia punya dahsyat level.
2014 ni tak boleh cakap sebarangan. Contoh ni, bagaimanakah hak wanita mudah-mudah nak diserahkan? Oh, ya, jadi lain cerita dia ya. Tapi kita boleh sebutlah sebab ini semua geng-geng 90 orang ni kan ya. Semalam 80, hari ni 90 sebab ramai baru datang kan. Okey. Apa ni? Rupa-rupanya di zaman Nabi SAW, Rasulullah memupuk para sahabat sampai kepada tahap mereka ini sentiasa mengutamakan orang lain. Sampai sanggup menawarkan isteri untuk dikahwinkan. Bila Rasulullah SAW terima tetamu, siapa nak layan tetamu ni? Berebut-rebut sahabat nak meraihkan tetamu Nabi SAW. Jadi bila ada perbuatan mengutamakan orang lain yang disebut dalam bahasa Arabnya sebagai al-itharu ala nafs, mengutamakan orang lebih pada diri sendiri, ya, sebagai tingkatan tertinggi ukhuwah, dalam bahasa moden disebut sebagai philanthropy culture, iaitu budaya suka buat baik ke orang. Benda tu wujud di dalam komuniti Nabi SAW. Maka bila Rasulullah kata Ja'far meninggal dunia, tolong jamu keluarga Ja'far, sebab keluarga Ja'far tengah sibuk menguruskan kematian Ja'far. Tak ada masalah langsung nak buat kenduri tu, sebab dah memang hari-hari itulah mereka tolong menolong jiran tetangga. Patutlah kampung saya tak boleh buat, sebab kampung saya yang al-itharu ala nafs tu tak ada. Yang ada malah lebih membimbangkan, sebelum dia mukhalafah sunnah, dia mukhalafah sirah. Mukhalafah sirahnya, saya dengan rumah rumah opah nik sebelah ni, ya, mak saya dulu korek longkang nak lepaskan air limbah. Ya, kan orang Perak nak lepaskan air limbah ni. Ya. Tah macam mana korek-korek tu termasuk adalah dalam 3 inci tanah opah nik sebelah tu. Dia punya marah, dia sumpah kata 7 keturunan tak boleh kawan. Yang bergaduh mak dengan opah nik tu dulu. Kami anak beranak semua tak boleh kawan, anak-anak kami semua tak boleh kawan. Pasal 3 cm tanah, 3 inci tanah, 7 keturunan tak boleh kawan. Petik mempelam telur bukan harum manis. Mempelam telur yang melambak tu, kerana mempelam telur tak bertegur siapa. Duduk apartmen tak kenal jiran. Duduk kawasan perumahan macam saya pun kenal WhatsApp sahaja. Kan ya, keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam, ya, tak kenal sesiapa. Tiba-tiba saya sebagai ustaz, kalau berlaku kematian ya, sila masak untuk keluarga jiran. Keluarga jiran? Siapa jiran kita? Jiran pun tak kenal, macam mana nak amalkan sunnah tu? Maka bila kita belajar social science, kita baca sejarah, kita tengok apakah foundation dia, maka mungkin kita faham, benda ni sunnahnya sepatutnya macam ni. Tapi benda ni payah nak buat tuan-tuan dan puan, sebab kita belum biasa. Kita tak berapa kenal mengenal. Jadi saya rasa kita kena cari jalan, kita buat hari keluarga, kita buat ziarah-ziarah, ya. Kita buat malam ni kita buat majlis baca surah Al-Kahfi. Nanti nak baca surah Yasin tadi ya. Baca surah Al-Kahfi. Katalah di rumah-rumah supaya kenal, supaya sayang, supaya mesra. Bila mesra, 1000 sunnah dapat dilaksanakan. Itu yang saya Sarawi kata, belajar social science. Bukan nak jadi profesor ulung ke apa, tidak. Kan? Supaya dakwah kita tu berpijak di bumi yang nyata. Di manakah social science? Inilah dia social science. Okey. Allah, tercungap-cungap saya. Ya. Maka sebab itulah saya menulis artikel Skeptis dalam Beragama, ada dalam blog saya. Basically dalam artikel ini, ia adalah artikel sosiologi. Sosiologi dalam erti kata, kita dikejutkan dengan isu anti hadis, tapi anti hadis bukan satu-satunya isu yang mengejutkan kita. Dalam masa yang sama, ada beberapa pihak lain yang ada pattern yang lebih kurang sama dengan Kasim Ahmad dan isu anti hadis. Maka saya senaraikan dalam artikel ini 5 contoh kalau tak silap. Yang pertama, Habib Bourguiba, Presiden Tunisia yang mengharamkan puasa di kalangan rakyatnya, khususnya kaki tangan awam, pada tahun 1960-an, 164 saya tak ingat sangat. Kemudian yang kedua, saya letakkan contoh Sisters in Islam, ya, pada masa tersebut. Yang ketiga, saya letakkan contoh Benjamin Stephen aka Badrul Hisham, junior sekolah saya yang murtad dan menjadi pendakwah Kristian. Ya. Kemudian saya masukkan juga Yasmin Ahmad, ya, dan karya-karya filem beliau. Dan yang terakhir saya masukkan Kasim Ahmad
dan juga isu anti hadis beliau. Poin yang saya nak letakkan ialah kesemua mereka ini mempunyai satu titik persamaan, iaitu mereka ini sinis dengan orang-orang agama, sinis dengan idea-idea agama yang konvensional. Sama ada diungkapkan secara yang very hardcore seperti Kasim Ahmad, ataupun diungkap secara lunak dan lembut seperti Yasmin Ahmad, ataupun secara yang paling dahsyat murtad terus keluar daripada Islam, Benjamin Stephen, ataupun juga seperti Sisters in Islam yang begitu prominent sensitivity mereka terhadap isu gender, ada rasa curiga terhadap lelaki pada kelelakian mereka. Ya, benda ni tadi. Jadi saya cuba nak memahami kenapa jadi macam tu. Basically-nya, kesemua mereka itu ada pengalaman masing-masing. Ya, pengalaman masing-masing. Habib Bourguiba, orang puasa, tidur kat pejabat, kerja balik awal, tak produktif. No wonder lah dia haramkan puasa, walaupun sepatutnya bukan puasa tu yang diharamkan. Tapi ada sesuatu yang dia alami sebagai pemimpin. Negaranya rugi pada setiap puasa. Ya. Kemudian Yasmin Ahmad pula, kita tahu latar belakang kisahnya. Asalnya beliau, bolehlah kita katakan, Dwi Jantina. Dwi Jantinanya itu atas nasihat daripada Mufti Johor, akhirnya Dwi Jantina itu dimuktamadkan pada keperempuanan dia, dan dia memilih untuk menjadi perempuan. Dalam pengalaman hidupnya, saya tidak ada maklumat spesifik lah, tapi mungkin beliau berhadapan dengan pandangan sinis ke, sindiran orang ke dan sebagainya, dan itu mempengaruhi beliau, pengalaman beliau. Benjamin Stephen, aka Badrul Hisham, semasa sekolah dibuli, dibuli lah, mangsa buli. Mangsa buli di sekolah. Kenapa dibuli? Dia ni orang yang agak lembut sikit, jenis orang yang lembut ni. So laki-laki lembut ni biasanya mulut dia macam tajam sikit. Bila mulut tajam ni, dia suka jawab-menjawab, jadi selalu kena belasah dengan senior. Jadi bila saya dengar ceramah Benjamin, sebab Benjamin Stephen sama sekolah dengan saya, belajar dengan ustaz yang sama, silibus yang sama, mengaji di surau yang sama, tapi dia membawa haluan yang sangat ekstrim. Dan bila saya dengar ceramah dia di gereja dekat Kuching tu, saya sampai terfikir, Benjamin Stephen ni dia marahkan Islam ke dia marahkan sekolah dia? Bunyinya macam marahkan satu pihak. Kemudian Kasim Ahmad juga mengalami masalah yang sama. Semasa di peringkat muda, seorang anak muda yang berfikiran kritis, yang very akademik, dia bertanyakan beberapa soalan yang dia mahu tahu kepada agamawan, ustaz-ustaz yang dia jumpa, tapi ustaz-ustaz ni tak boleh jawab. Bukan sekadar tidak boleh jawab, malah sombong. Sombong dan juga memperlekehkan beliau. So pengalaman kecewa dengan orang-orang agama ini merebak-rebak sampai akhirnya kecewa dan rasa tidak percaya, menolak otoriti semua orang agama sampai kepada peringkat perawi-perawi hadis. Maka isu anti hadis beliau bukan isu menafikan kenabian Muhammad SAW technically, tapi isunya ialah mempertikaikan otoriti, integriti orang-orang biasa ni yang meriwayatkan hadis-hadis ni tadi. Maka poin saya ialah dengan membaca artikel ini, bukanlah apa, poin saya satu saja, iaitu dalam kita mendepani isu-isu skeptis dalam agama ni, berhati-hati. Mungkin orang-orang macam Kasim Ahmad, macam Yasir Ahmad boleh datang daripada kalangan ahli keluarga kita sendiri, sebab kita tak perasan pengalaman yang sedang mereka tempuh. Tapi artikel ni telah disalah tanggap. Ada beberapa pihak yang kontak saya marah sebab dia kata artikel ini seperti seolah-olah saya cuba menimbulkan rasa simpati kepada musuh-musuh Islam ini. Itu dia punya ni lah. Saya tak nak jawab lah, terpulang lah. Saya harap dia datang lah seminar Muslim 14 ni. Jawapannya ada lah kat sini kan. Okey, lebih kurang begitu. Okey, tinggal bahagian yang dua yang terakhir. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang ni saya skip. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini menjadi contoh bagaimana Al-Quran meletakkan foundation sosiologi. Lelaki, perempuan, berbilang-bilang bangsa, kepelbagaian Allah yang buat. Therefore, ekstrak daripada ayat ini, kepelbagaian setiap bangsa, lelaki, perempuan, bangsa-bangsa, suku kaum adalah unik. Adalah unik sebab yang membuatnya ia terjadi. Allah yang membuatnya. Maka kepelbagaian adalah unik. Bila unik, jangan bunuh kebangsaan sesebuah bangsa. Orang Kurdi
benarkan mereka untuk hidup dengan budaya Kurdi, bertutur dengan bahasa Kurdi walaupun mereka rakyat Turki. Ya, maknanya jangan menjadikan alasan maknanya semuanya perlu disatukan. Sosiologi dari surah Hujurat ni meletakkan setiap bangsa itu berbeza-beza, perbezaan itu bukan masalah. Perbezaan itu memang disengajakan oleh pencipta manusia. Pertama. Kedua, oleh kerana yang membuat kepelbagaian itu adalah Allah, sesungguhnya kami yang menjadikan kamu lelaki, perempuan, maka kepelbagaian itu divine. Kita kena respect kepelbagaian. Ya. Kemudian dia takkanlah bawah lagi, kepelbagaian tidaklah open sepenuhnya, tetapi terikat kepada apa yang dijadikan oleh Allah. Tak boleh. Oleh kerana kepelbagaian, maka kami kaum lelaki yang berkahwin dengan lelaki juga adalah merupakan satu keunikan. Kena respect uniknya kami. Ya, itu sudah terkeluar daripada kepelbagaian yang Allah cipta. Itu kepelbagaian yang nafsu kamu cipta. Dan tolak ke tepilah hukum agama, lelaki kahwin lelaki itu anti sosiologi. Sebab dia mematikan human civilization. Kalau patutnya lelaki kahwin perempuan, 1 plus 1 equal 2, and then lepas tahun 3, 4, 5, berkembanglah human civilization. Tapi kalau lelaki kahwin lelaki, 1 plus 1 equal 2, demam-demam, kudir-kudir sikit, 1, seorang mati, HIV, lepas tu mati seorang lagi. Kalau semuanya macam tu, habis, mati tamadun manusia. Kan, maknanya very selfish, self-centered kind of option, ya, yang perkahwinan sejenis ini. Dah sampailah ke bawah. Okey. Allah, saya teruskan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin saya tekankan pada bahagian hujung-hujung ni, ini adalah contoh buku yang boleh dimanfaatkan. Ada jual dekat kedai-kedai buku, kat Kinokuniya ada, tak mahal. Biasalah buku-buku daripada Malaysia dan juga daripada Pakistan, biasanya guna kertas yang agak murah, dan mungkin teks juga. So lebih kurang dalam, saya rasa dalam RM20 lebih kot buku ni. Saiznya agak tebal juga. Sangat menarik. Islamic Sociology. Ya. Islamic Sociology sangat bagus. Sosiologi dalam marriage, sosiologi dalam education, dan dia ekstrak bagaimanakah ayat-ayat Quran menjelaskan tentang sosiologi rules dari Islamic perspektif. Okey. Saya nak lanjut ke hadapan. Satu lagi juga adalah ilmu falsafah. Ya, ilmu falsafah juga adalah ilmu yang digalakkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi untuk kita belajar dengan tujuan-tujuan yang disenaraikan. Dah tak larat nak baca dah. Dengan tujuan-tujuan yang disenaraikan. Sila baca. Okey. Tapi adalah misalnya disebutkan tentang ada sebahagiannya bersifat untuk mengambil manfaat. Ada sebahagian nasihat Syekh Qaradawi adalah sifatnya untuk mengenal pasti ancaman musuh, ya, dalam falsafah, terutamanya apabila kita berhadapan, bila kita nak buat kerja dakwah, ideolog masyarakat bukan hanya para pendakwah di medan yang sama, tetapi ada di kalangan ideolog masyarakat ini adalah terdiri daripada sarjana. Ya, tokoh-tokoh di universiti yang membawa idea yang begitu prominent, dominan dalam masyarakat, dan ideanya very philosophical. Dia membawa katalah gagasan neo-conservatism yang dia cuba bawa daripada Amerika Syarikat ke Malaysia. Maka untuk kita memahami halusnya masalah racun yang dibawa dalam ideologi orang berkenaan, maka kita perlu menyentuhlah hal-hal yang bersangkutan dengan falsafah ini. Dan falsafah ini saya berpandangan, tuan-tuan dan puan, ini adalah di antara ilmu yang seperti reput di Malaysia. Ya, seperti reput, namun ada sinar naik baliklah. UIA pernah ada jabatan falsafah, tetapi ditutup kerana tidak ada pelajar, tak cukup pelajar. Ya, tak boleh nak run. Orang tanya, kenapa Turki begitu advance dalam tempoh 10 tahun AKP boleh menukar landscape Turki, ekonomi, sosioekonomi dan sosiopolitik kepada keadaan yang ada sekarang? Bagi saya, salah satu daripada kekuatannya ialah kerana Turki adalah sebuah negara yang belajar falsafah. Sekolah belajar, universiti belajar. Universiti juga belajar falsafah. Islamic studies ke apa ke, mesti ada subjek falsafah. Sebab falsafah ini salah satu daripada tujuannya adalah untuk struktur pemikiran, supaya kita berfikir secara sistematik.
dan tidak terjebak dalam kecelaruan. Dan di Malaysia sekarang ni, kalau kita tengok kat Facebook, YouTube tu, kita rasa susah hati kerana bukan soal apa yang dicakap, tetapi dalam big picture dia, benda-benda yang dicakap ni menunjukkan masyarakat kita seperti mengalami kecelaruan dalam berfikir. Sampai nak classify mazhab apa dia orang fikir ni. Tak tahulah, mungkin akhirnya mazhab Malaysia. Orang akan mengkaji kenapa Malaysia begitu dahsyat pengguna Facebooknya, berperang dengan benda-benda yang pelik-pelik ni. Tetapi hindarkanlah diri daripada menggunakan falsafah untuk menyingkap perkara-perkara yang hanya kita dapat tahu melalui wahyu. Jadi kalau macam perbahasan kita nak menggunakan Aristotelian punya perbahasan untuk memahami masalah ghaibiat, tentang hakikat ketuhanan, kehidupan dalam dimensi yang lain, semua benda itu terpulanglah. Bagi yang mampu, teruskan dan ada manfaat yang diperlukan. Bagi yang tidak mampu, aware, alert dan ambillah maklum tentang serba sedikit daripadanya. Seterusnya adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini bukan akhlak versi kita yang slide pertama pagi semalam, tetapi akhlak ini adalah ethics. Saya sebutkan balik, oleh kerana Eropah tidak ada beragama, maka mereka memerlukan kepada satu lagi cabang disiplin dalam falsafah untuk determine yang manakah betul, yang manakah yang salah. Dan mengapa yang betul itu betul, mengapa yang salah itu salah. Maka topik-topik seperti utilitarianism, pain, pleasure. Apa-apa yang sifatnya menimbulkan pain, abstain yourself. Apa-apa yang mendatangkan pleasure should be encouraged. Perbahasan itu ialah perbahasan yang duduk di dalam ilmu ethics, iaitulah ilmu akhlak. Dan Syekh Al-Qaradawi memberikan sedikit je, chat aja dekat dalam buku dia tentang benda ini juga, antara benda yang kita perlu mengambil tahu. Okey. Topik yang kelima. Allahu Akbar, tak nak buat dah program ni. Semput je buatnya. Kita berhenti sekejap. Selama 5-10 minit. Lepas tu kita sambung balik. Saya nak minum sikit, lepas tu insya-Allah kita habiskan. Sign ini saya ada sediakan sedikit nota, ada 1-2 page saja. Lepas tu insya-Allah kita bahagian hujung, isu semasa tak banyak sangatlah. Wallahu a'lam. Ada maklumat apa-apa?